A'udzubillahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin, amma ba'd. Apa khabar sidang penonton setia rancangan Tanyalah Ustaz Detik Muhasabah, biar tahu jangan keliru. Saya mengharapkan walau di mana jua anda berada, mudah-mudahan kita semua sihat walafiat, dirahmati dan disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Alhamdulillah, Tanyalah Ustaz pada pagi ini kembali bersiaran bersamaan dengan 9 Ramadan 1441 Hijrah. Dan dari Studio B Seri Pentas kita bersiaran dengan 2 bulan Mei 2020 bersama dengan hari Sabtu. Terima kasih bagi anda yang terus setia menonton kami pada pagi ini. Mudah-mudahan kita semua berada dalam rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Dan tajuk yang cukup menarik yang akan kita bincangkan, yang akan kita perkatakan, iaitu mendekati keredaannya. Mendekati keredaannya. Dan tetamu undangan kita, ahli panel kita yang tidak asing lagi bagi kita pada pagi ini yang turut sama-sama telah pun bersiap sedia di studio, iaitu yang berbahagia Ustaz Ilyas Ismail. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita terima kasih Ustaz atas kesediaan buat kesekian kalinya masih lagi setia dengan Tanyalah Ustaz dan mendekati keredaannya. Dan para penonton yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan seperti biasa kita bersiaran secara serentak menerusi TV3 dan TV9. Dan bagi anda yang menonton kami di TV9, kita akan bersiaran lanjutan 30 minit sehingga jam 8.30 pagi. Dan bagi anda yang mungkin mempunyai sebarang persoalan atau kemusykilan, seperti biasa boleh ajukan ataupun hantarkan melalui menerusi panggilan di talian bebas tol 1800 88 1677 atau menerusi aplikasi WhatsApp di 011 1233 6480 dan di Facebook rasmi kami iaitu Tanyalah Ustaz TV3. Tinggalkan soalan anda menerusi komen di bawah poster yang disediakan untuk episod pada hari ini. Dan seperti biasa bagi anda yang menonton kami menerusi FB Live, jangan lupa untuk sama-sama tekan butang kongsi, sebar luaskan. Mudah-mudahan bermanfaat insya-Allah. Dan Fadil Ustaz, sebelum kita mulakan topik kita, perbincangan pada pagi ini, suka untuk kita seperti biasa ikuti ataupun sebelum sedikit kita nak tengok bagaimana status COVID-19 di negara kita yang kita ambil daripada menerusi laman Instagram rasmi Kementerian Kesihatan Malaysia. Dan yang terkini status COVID-19 di negara kita, kes baharu sebanyak 69 kes. Dan kes sembuh baharu iaitu 39 kes dan kematian baharu sebanyak 1 kes. Walaupun nampak seperti peningkatan yang sedikit, tidak ketara, tetapi kita mengambil langkah berjaga-jaga untuk kita memutuskan rantaian COVID-19 ini. Dan inilah satu perkara yang perlu kita sama-sama ambil cakna dan ambil perhatian untuk kita sama-sama bantu negara kita dalam usaha untuk mengekang wabak COVID-19 ini di negara kita insya-Allah. Dan kekal duduk di rumah dan kita patuhi arahan pihak kementerian dari semasa ke semasa. Dan kita boleh mengikuti statistik yang terbaru menerusi laman-laman yang kita boleh percaya Ustaz. Jangan percaya dengan berita-berita palsu. Dan para penonton yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita mulakan pagi kita dengan sedikit mukadimah daripada Fadil Ustaz untuk topik kita pada pagi ini, mendekati kerohanian. Tapi sebelum itu Ustaz, kita ikuti dulu bacaan doa yang kita paparkan di VT insya-Allah Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma qarribni fihi ila mardatik وجنبني فيه من سخطك ونقماتك ووفقني فيه لقراءة آياتك برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. Ya Allah, dekatkanlah kami kepada keredaan-Mu dan jauhkanlah kami dari kemurkaan serta balasan-Mu. Berikanlah kami
kemampuan untuk membaca ayat-ayat-Mu dengan rahmat-Mu, wahai Maha Pengasih dari semua pengasih. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberkati hari kita pada pagi ini dan menerima ibadah puasa kita. Mudah-mudahan Ramadan kita pada kali ini Ramadan yang terbaik insya-Allah. Dan Fadil Ustaz dan juga sedang penonton yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala mendekati keredaannya. Apapun yang kita lakukan Ustaz memerlukan redha daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan topik pada pagi ini cukup menarik dan sebagai mukadimah permulaan topik mungkin ada sesuatu yang berbahagia Ustaz ingin kongsikan dengan para penonton, dipersilakan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Amin ya rabbal alamin. Amin. Alhamdulillah, syukur dan puji dipanjatkan ke hadrat Allah Subhanahu Wa Taala dengan izin, ketentuan dan kasih sayangnya dapat kita bersua dalam Tanyalah Ustaz. Terima kasih banyak kepada semua penonton dan yang saya muliakan adinda saya Dai Anas dan semua kru penerbitan Tanyalah Ustaz. Moga kalian semua dirahmati Allah dan juga para alim ulama dan juga ibu ayah, mak saya juga yang menonton dan semualah yang menyaksikan siaran ini. Moga-moga semuanya dirahmati Allah, diberkati kehidupan, dijauhkan daripada segala wabak penyakit mahupun segala yang kita minta jauh ataupun berlindung pada Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Tajuk kita kali ini Dayana iaitu mendekati keredaan Allah Taala, ya, mendekati keredaannya. Doa yang juga dibacakan sebentar tadi yang diaminkan bersama tadi itu ada yang kita panjatkan pada Allah untuk minta redha. Redha ni suatu perkara yang perlu dalam kehidupan. Sebab itu kalau kita lihat insan-insan soleh dulu termasuklah para nabi-nabi Allah, walaupun mereka ini telah dijamin syurga, mereka ini terlalu dekat dengan Allah, tapi redha itu menjadi satu dambaan. Redha ni macam satu buruan. Itu yang kita selalu baca apa? Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi. Itu kan? Wahai Tuhan kami, wahai Tuhanku, engkaulah maksudku, engkaulah tujuanku dan redhamu adalah buruanku. Maka begitulah juga dengan salah seorang Nabi Allah yang akan saya bacakan sedikit ayat Al-Quran yang berkait tentang redha, yang mana yang diburu oleh seorang Nabi Allah, nama baginda iaitu Nabi Sulaiman alaihi salam. Allah Ta'ala rakamkan dalam Quran surah An-Naml ayat yang ke-19. Surah An-Naml surah yang ke-27 ayat 19. Kita ambil keberkatan pagi ni kita baca ayatnya. Allah Ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. صدق الله العظيم. Kata Allah Ta'ala, maka tersenyumlah Nabi Sulaiman tak kala mendengar kata-kata semut dan berdoa dengan berkata, doa Nabi Sulaiman, wahai Tuhanku, ilhamkanlah daku supaya tetap bersyukur akan nikmat-Mu yang Kau kurniakan kepadaku dan kepada ibu bapakku, dan supaya aku tetap mengerjakan amal-amal soleh yang Engkau redha. Dan masukkanlah daku dengan limpah rahmat-Mu dalam kumpulan hamba-hamba-Mu yang soleh. Sadaqallahul Azim, surah An-Naml ayat 19. Dayana, semua para penonton kru penerbitan. Ayat ini kata ulama tafsir, dalam tafsir Quranul Azim ada, Ibn Katsir pun ada, banyak menyebutkan berkait tentang daripada ayat ni ada 4 perkara penting dalam usaha kita nak jadi hamba Allah yang soleh ini. Yang pertama sekali ialah bersyukur. Jangan lupa untuk bersyukur pada Allah Ta'ala. Nabi Sulaiman ni antara nikmat ataupun mukjizat Allah kurniakan pada baginda, dia boleh faham bahasa binatang dan boleh bercakap dengan binatang, dengan haiwan.
Kita pun boleh bercakap dengan binatang. tapi binatang tu tak faham lah. Dan orang pun tengok kita semacam dia ni. Sejak duduk di rumah PKP ni, bercakap dengan kucing ni. Itu yang pertama sekali. Iaitu syukur akan nikmat Allah. Yang keduanya ialah jangan pernah tinggalkan mak bapakmu dalam doamu. Ini kata ulama, Allah mengajarkan Nabi Sulaiman ni anak soleh, anak bagus, anak yang bagus. Dia orang Perlis, orang Kedah duduk dalam satu siaran tu, masalah tu. Dia rasa gelombang utara. Slang tak boleh tukar. Ya? Slang tak boleh tinggal. Jangan pernah tinggalkan mak bapakmu dalam doamu. Maknanya dia tiap kali kalau dalam doa, jangan tinggalkan doa untuk mak bapak. Sebagaimana doa Nabi Sulaiman tadi, an'amta alayya wa ala walidai. Sebagaimana nikmat yang kau kurniakan kepada mak bapakku juga. Kemudian, itu yang kedua. Yang ketiganya, memohon agar dikurniakan di kalangan manusia yang soleh. Ni Nabi Sulaiman, ni Nabi ni. Ini bukan Haji Sulaiman. Bukan orang biasa-biasa ni. Ini orang Nabi. Allah. Dia minta dia dimasukkan dalam kalangan kumpulan hamba-Mu yang soleh. Ada orang tak berapa soleh, tapi perasan soleh. Allah. Dia hanya soleh-soleh. Soleh-soleh. Tapi ada orang, ya Allah, dia memang taraf soleh, dia rasa dia belum cukup soleh. Allah. Contohnya Nabi Sulaiman sendiri, dia minta kepada Allah masukkan dia dalam kalangan orang-orang soleh. Ya Allah, tu yang ketiga. Dan yang keempatnya, iaitu dalam doa ini ataupun ayat yang kita bacakan tadi mengajar supaya dalam kehidupan setiap amalan, wa an a'mala salihan tardah, iaitu setiap amalan-amalan solehku yang engkau redha. Inilah yang akan kita bincangkan dari Anas. Maknanya setiap amal-amal soleh sekalipun nak mendapat redha Allah Subhanahu Wa Taala. Ada orang dia mengerjakan umrah. Amal soleh tak soleh? Soleh lah, pergi buat umrah. Tapi dikala dia buat umrah, dia masih lagi tak bayar gaji staf. Allah Akbar. Acana tu. Kan? Lagu mana cerita tu? Bagus tak bagus, dia pergi wakaf, bagi sedekah, sumbangan sana sini. Betul tak? Tapi tak betulnya ialah dia pergi hentam, dikutuk orang lain. Apa-apa semua tak bagi sumbangan. Hang tengok aku. Bukan, dia dah buat benda elok dah. Betul. Tapi dalam masa yang sama, at the same time, dalam masa yang sama, dia mencampur adukkan, dia mengutuk, menghina orang lain. Tak boleh. Sebab itu ayat ini mengajar kita dalam ketika buat amal soleh itu diiringi dengan tardah, iaitu keredaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu Dayan, kalau bercakap tentang soal redha ini, apa makna redha? Kita tengok dari segi dia punya maksud istilahnya itu dalam I'rabul Quranul Karim wa Bayanuh menyebutkan redha ini termasuklah rela, sudi, menerima dengan senang hati, rasa cukup, rasa lapang. Lawan kepada redha ialah sukhtun. Sukhtun ini murka, benci, marah, tak senang, tak terima. Macam itu. Jadi maknanya kalau kita kata kita bercakap tentang soal redha, maknanya nakkan redha Allah. Artinya kita nakkan Allah rela, sudi menerima kita dengan dengan kasih sayangnya. Itu kalau ada satu lagi pandangan saya ambil daripada Syekh Ar-Raghib menyebutkan, kata beliau redha ni ada dua jenis, dua bentuk redha. Pertama sekali redha hamba kepada Allah. Satu. Yang kedua, ni kawan-kawan yang menonton di live Facebook pun boleh catat sekali dekat saya ada share ni dekat Facebook saya, Ustaz Elias Ismail. Komen lah. Kalau nak like tu terima kasih lah. Like ke subscribe? Bonus lah. Bonus. Bulan puasa. Apa dia tadi tu? Yang pertamanya redha hamba kepada Allah. Bentuk redha yang kedua kata Syekh Ar-Raghib ialah redha Allah kepada hambanya. Ada cerita ni. Okey, kalau redha hamba kepada Allah itu bentuknya macam mana? Iaitu kata Syekh Ar-Raghib lagi, iaitu hamba itu dia tidak benci pada qada ketentuan yang berlaku kepadanya. Itu tanda redha seorang hamba kepada Tuhannya, iaitu dia tak benci pada qada ketentuan yang berlaku kepada dia. Sebab itu ulama lain juga membahagikan redha seorang hamba kepada Allah itu ada tiga.
Tak tahulah dua, sat Pecah-pecah tiga. lagi tak? Saya ingat tuan-tuan ni kena buat tulang ikan tu macam gambar rajah. Buatlah kan musim-musim PKP ni jadi cikgu di rumah tu. Redha hamba kepada Allah, seorang hamba kepada Tuhannya mesti ada 3 bentuk redha sekurang-kurangnya lah. Pertama sekali, nombor 1 ialah redha bi syar'illah. Redha bi syar'illah ni maksudnya dia terima dia dan dia menjalankan syariat Allah dengan ikhlas. Maknanya ada setengah syariat Allah ni mungkin dia agak berlawanan ataupun tak berapa nak kena dengan jiwa kita. Maksud saya begini, contoh kalau waktu musim kalau tak Ramadan lah, luar bulan Ramadan kadang-kadang subuh azan. Jadi kita Allah semayang pula. Semayang aku dengan mata tak larat malam tidur lewat lagi apa. Tak boleh. Dia kalau hamba redha seorang hamba, mau tak mau, letih tak letih, tetap bangun. Betul. Tetap bangun. Melaksanakan. Aduh, aku penat-penat cari duit punya banyak, kena bayar zakat pula. Senang-senang, senang tu dapat duit. Mana boleh. Itu syar'illah. Redha bi syar'illah. Redha dengan ketetapan Allah Ta'ala yang termaktub sama ada Quran maupun hadis. Tu yang pertama. Yang keduanya ialah redha bi qada'illah. Redha dengan ketentuan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah jadikan kita ini sama ada ketentuan dalam pelbagai bentuk sama ada penciptaan kita. Jangan tak redha pula. Awak lah hidung aku kembang. Tengok dan Iana hidung mancung elok. Macam selebriti. Rusia. Hidung Rusia. Hak ni muka orang Sikh ni kan. Yang apa jangan buat leceh tau. Ini semua kurniaan Allah. Hidung ni yang penting bukan kembang ke mancung. Lubang tu. Lubang. Tak ada lubang tak boleh. Tak lepas. Jadi redha bi qada'illah, ketentuan Allah Taala. Suami yang ada, pasangan isteri yang ada, redha jodoh kita. Jangan duk menyesal. Tengok pembaca berita, aduh kalau aku sabar sikit dapat dia. Astagfirullah. Itu sedap bang. Itulah sendirilah. Itu yang kedua. Yang ketiganya redha bi rizqillah, redha dengan rezeki kurniaan Allah. Sebab itu tanda-tanda orang redha dengan rezeki Allah senang saja nak tahu, iaitu kalau dia mendapat banyak dia bersyukur, kalau sikit yang dia dapat maka dia bersabar. Kalau dia dapat banyak dia syukur, tapi kalau dia dapat sikit dia sabar. Kedua-duanya positif bagi dia. Banyak alhamdulillah syukur, tapi kalau dapat sikit pun alhamdulillah, ada daripada tak ada, dia akan bersifat sabar. Ada cerita sikitlah. Dulu kan ada satu buku dululah kisah-kisah dongeng dulu baca agak kita ni pun buat info tambahan. Jangan jangan kata dalil pula, ni kan dalil ni saja nak bagi kemas kita punya perbincangan ni. Ada satu hari seorang budak dia bawa duit. Budak-budak bukan bawa banyak pun. Zaman tak ada lagi e-pay JomPay tak ada lagi zaman tu. Dia e-wallet pun tak ada lagi. Dia duit cash RM1, dia bawa RM1. Dia bawa RM1, tiba-tiba entah macam mana cerita, duit RM1 dia hilang. RM1 dia tu hilang. RM1 dia hilang. Tiba budak bila menangis, menarik perhatian. Pakcik-pakcik lalu lalang, kesian budak ni menangis pasal apa? Mak bapak dia hilang ke apa? Pergi dekat, adik kenapa menangis? Budak tu kata, duit saya hilang RM1. Itu, duit saya hilang RM1. Pakcik kata, Allah kalau RM1 hilang tak payahlah menangis. Ingatkan kau hilang mak bapak ke apa? Nah, jangan menangis. Pakcik tu bagi RM1 dekat budak tu. Budak tu dapat RM1, lagi kuat menangis. Tak, patutnya dia dah hilang RM1, dapat balik RM1. Patut syukurlah. Syukur, terima kasih apa. Tak, lagi kuat menangis. Apakah yang menyebabkan budak tu lagi kuat menangis? Kita sambung lepas ni. Dahsyat Ustaz. Dia konti tu sambung-sambung insya-Allah. Cliffhanger. Insya-Allah Ustaz. Kenapa dia menangis Ustaz? Kita akan rungkai sebab misteri itu Ustaz insya-Allah. Dan para penonton yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, mendekati keredaannya banyak lagi yang akan kita ulas. Topik ini akan kita bincangkan. Jadi saudara terus kekal di rumah dakwah biar tanyalah Ustaz yang sampaikan. Kita beristighfar sejenak, kembali selepas ini. اللهم إني أعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام.
Alhamdulillah, terima kasih para penonton Tanyalah Ustaz, Detik Muhasabah Biar Tahu Jangan Keliru. Kita masih lagi pada pembicaraan topik mendekati keredaannya bersama yang berbahagia Fadil Ustaz Muhammad Ilyas Ismail. Alhamdulillah telah pun secara mukadimah awal topik telah pun dibentangkan dan telah pun disyarahkan oleh yang berbahagia Ustaz tentang bagaimana doa Nabi Sulaiman AS disebutkan adanya syukur, adanya doa kepada ibu bapa, adanya doa supaya dimasukkan dalam kalangan orang yang soleh, adanya amalan-amalan yang soleh yang kita minta supaya Allah redha kepada kita. Ini satu intipati doa yang cukup menarik yang mudah-mudahan kita dapat sama-sama ambil iktibar daripada doa tersebut. Dan yang bagi Ustaz Ilyas, kita yang menarik pada pagi ini, kita turut bersama-sama dengan kita di studio pada ketika ini. Salah seorang daripada asatizah kita iaitu yang berbahagia Fadil Ustaz Jafri Abu Bakar, salah seorang pendakwah yang kalau kita lihat pada hari ini dakwah trend di media sosial, satu budaya yang cukup menarik yang kalau kita lihat asatizah meramaikan, merancakkan usaha dakwah menerusi Instagram, Facebook dan sebagainya. Dan ini merupakan satu perkara yang perlu kita sama-sama ikuti sebagai satu usaha dan juga ibadah kita, sebagai usaha dakwah kita untuk mendekatkan ramai orang kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan telah pun berada di talian pada ketika ini yang berbahagia Ustaz Jafri Abu Bakar yang turut bersama kita. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar Ustaz Jafri? Baik, alhamdulillah. Anas, apa khabar Dai Anas? Alhamdulillah Ustaz. Dan sebut sedikit Ustaz, bagaimana keadaan di situasi di Kedah Ustaz, di tempat Ustaz? Alhamdulillah, syukur kami dekat dalam madrasah ni okey. Alhamdulillah. Ruang dia agak luas, jadi PKP pun taklah terasa sangat. Ya, insyaAllah. Alhamdulillah. Dan terima kasih kepada yang bagi Ustaz kerana turut sama-sama kita bersama dengan yang bagi Ustaz Ilyas pada pagi ini. Kita membicarakan Ustaz tentang mendekati keredaannya, dan sebagaimana yang kita maklum, Ustaz pun antara asatizah yang aktif di media sosial menjalankan usaha dakwah menerusi dalam talian. Dan sedikit Ustaz, mungkin amalan-amalan yang boleh Ustaz kongsikan untuk kita menggapai redha Allah Subhanahu Wa Taala untuk sama-sama kita hayati. Allahumma salli ala Muhammad. Dari Anas dan seluruh penonton Tajal Ustaz Biar Tahu Jangan Biru dan juga Al-Fadil Ustaz Ilyas yang sama pada pagi ini, masya-Allah, sallallahu Muhammad, malu kita nak cakap di depan tuan guru kan. Allahu akbar. Sallallahu alaihi Muhammad. Dalam satu syair Arab menyebutkan, ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi. Engkaulah tujuanku, wahai Tuhanku, engkaulah tujuanku dan keredaanmu itulah pencarian. Dalam kehidupan kita, kita tak akan terlepas daripada kita mencari redha Allah. Dalam kehidupan kita, setiap langkah kita perlukan kepada redha Allah. Pekerjaan kita, perbuatan kita, perkahwinan kita, dalam kehidupan kita, setiap hela nafas kita perlukan kepada redha Allah. Termasuk dalam amalan-amalan kebajikan yang kita lakukan ialah semata-mata untuk mencari redha Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan dalam keadaan kita nak kembali kepada Allah pun disebut dalam Quran, ya ayyuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Wahai jiwa tenang, kembalilah kepada keredaan Tuhan kamu. Dia disebutkan redha juga. Bahkan nanti nak masuk syurga Allah pun, sallallahu alaihi wasallam Muhammad, kita memerlukan kepada redha Allah. Sebab itu kita selalu berdoa, sallallahu alaihi wasallam, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Kita mencari redha Engkau dan syurga Engkau. Jadi kita mengharapkan keredaan Allah dalam setiap kehidupan kita. Maka subhanallah, apa saja kita lakukan dalam kehidupan kita tak akan terlepas daripada kita mengharapkan keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka subhanallah, cara untuk kita mendapat redha Allah Subhanahu Wa Taala, yang pertamanya ialah sallallahu alaihi Muhammad, kita beriman dengan sungguh-sungguh iman. Demikian yang disebutkan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad dan salli ala sayyidina Muhammad. Apa maksud iman? Iman ni maksud yakin, iman ni maksud percaya. Cara untuk mendapat redha Allah atas perbuatan kita, subhanallah, atas amalan kita, ialah menunjukkan keimanan kita bersungguh-sungguh atas setiap perbuatan kita lakukan. Apa yang perlu kita buat? Yang pertama ialah kita menunaikan segala perintah di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Buat sungguh-sungguh. Sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi SAW, sallallahu alaihi wasallam, ma nahaitukum anhu fajtanibuh wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum. Apa yang dilarang kepada kamu hendaklah kamu tinggalkan, dan apa yang diperintahkan kepada kamu hendaklah kamu lakukan sedaya yang termampu oleh kamu. Setiap amalan yang kita buat terzahir keimanan itu dengan kesungguhan kita untuk melakukan amalan tersebut. Semayangnya di awal waktu, bukan setakat itu berjemaah lagi sebagainya.
Demikian juga yang kedua kata ulama, penzahiran keimanan dengan sebenar-benar iman ini adalah meninggalkan segala yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh Allah SWT. Bukan setakat meninggalkan, bahkan bukan setakat meninggalkan yang haram, bahkan kita menjauhi yang syubhah di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kata Nabi SAW, "Ihfazillah ya faqta, kamu jaga Allah, maka Allah akan jaga kamu." Ulama sebut, jaga Allah itu macam mana? Jaga Allah itu dengan setiap perkara yang diharamkan oleh Allah berhenti sebelum daripada yang haram, iaitu yang syubhah di sisi Allah. Itu dia dah berhenti. Yang ketiga, penzahiran keimanan dengan usul iman ini ialah redha, tenang di atas setiap ketentuan, qadar dan perintah di sisi Allah SWT. Jangan duk teori pasal apa aku macam ni, kenapa aku dipuji lagu ni, pasal apa Allah perintah macam ni. Orang yang beriman ni dia tak ada teori macam tu. Dia ni solat apa yang Allah perintah, dia yakin bahawa setiap perintah yang Allah itu ada hikmah yang terkandung di sebalik iman. Dia yakin bahawa setiap pujian yang Allah beri, setiap apa-apa yang Allah tentukan dalam kehidupan dia, pasti ada hikmah yang terkandung dan tersembunyi di sebalik. Sebab tu Nabi SAW sebut, as-sabru diyaun, sabar itu cahaya yang sangat terang. Sebab apa? Sebab orang yang sabar dia akan mampu untuk melihat hikmah di sebalik ujian, atau di sebalik musibah, atau di sebalik ketentuan yang telah Allah berikan kepada dia. Itu yang pertama. Boleh lagi kanan ni? Alhamdulillah Ustaz. Dengar khusyuk Ustaz, saya pun fokus dengar, nak cuba nak catat satu persatu. Tapi masya-Allah tabarakallah, kita nak raikan lagi soalan yang kedua daripada Ustaz mungkin. Tapi sebelum tu kita nak tambah sikit Ustaz. Mungkin dah halang-halang Ustaz ada di studio bersama kita pada pagi ini. Soalan yang kedua Ustaz, terkadang bila kita buat perkara yang menjemput keredaan Allah Subhanahu Wa Taala, tapi dalam keadaan itu ada juga perkara-perkara yang kita buat itu secara sedar ataupun tidak adalah penghalang kepada redha Allah. Mungkin sedikit daripada Ustaz, apakah yang menjadi penghalang kita mendapat redha Allah Subhanahu Wa Taala? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Apa yang menghalang daripada mendapat keredaan Allah ini adalah kadang-kadang kita mengharapkan keredaan manusia atas perbuatan kita. Kan misalnya kita nak buat satu benda, kita harap manusia tolong, manusia appreciate, manusia menghargai. Maka bila bersanggah di antara keredaan Allah yang sepatutnya kita harapkan, tetapi dalam masa yang sama kita mengharapkan buktian manusia, maka perkara inilah yang menjadi penghalang kepada keredaan Allah terhadap kita. Bagaimana yang Nabi SAW sebut dalam satu riwayat Imam Ibn Hibban, barang siapa yang mengharapkan, siapa yang mencari redha Allah, pada masa yang sama dia mendapat kemurkaan manusia, maka Allah akan mencukupkan kebergantungan dia kepada manusia. Tetapi barang siapa yang mencari redha Allah, mencari redha manusia, sekalipun dia mendapat kemurkaan Allah, maka Allah akan menyerahkan dia kepada manusia. Dengan maksud, kata ulama Syekh Mubarak Puri ini menyebutkan bahawa apa yang dimaksudkan Allah menyerahkan kepada manusia itu dengan maksud Allah akan membiarkan dia dizalimi oleh manusia, ditekan oleh manusia dan sebagainya. Maka subhanallah dalam kehidupan kita kena cari satu benda. Nak buat satu benda yang Allah yang redha dengan kita. Kadang-kadang kita tak mampu, kita tak mampu untuk harap manusia semua puji kita. Manusia ni lama-lama waktu dia suka dia puji kita. Tapi satu hari bila dia benci kat kita, semuanya benda tak kena, semua benda tak elok. Sebab itu sifat manusia. Tapi subhanallah, dalam kita nak melakukan sesuatu, tolong jangan letak manusia di hadapan. Letaklah Allah. Biarlah kadang-kadang kita buat satu benda, keyword dia yang paling cantik. Kita buat baik pun orang kata, buat jahat pun orang kata. Lebih baik kita buat baik. Kan? Kita buat apa pun, manusia masih sifat dia macam tu. Maka jangan concern sangat tentang apa yang manusia kata. Kita concern apa yang Allah kata. Di sana ada redha Allah. Bila kita buat semua kerana Allah, untuk Allah, maka Allah yang akan menenangkan hati manusia terhadap kita. Kita tak perlu untuk usaha dapatkan appreciation manusia, penghargaan manusia. Tak. Kita buat supaya kita dapat redha Allah, nanti Allah akan tenangkan hati manusia untuk redha pada kita. Jangan risau, insya-Allah. Allahu akbar. Alhamdulillah. Terima kasih berbahagia Ustaz Jafri. Khusyuk kami mendengar. Mudah-mudahan perkongsian walaupun secara ringkas daripada yang berbahagia Ustaz, Allah berkati dan diberikan kekuatan dan diberikan kesihatan yang baik kepada yang berbahagia Ustaz. Terima kasih. Sehingga jumpa lagi Ustaz. Insya-Allah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar. Alhamdulillah.
Tu dia Ustaz Ilyas Ismail, kita sahabat asatizah kita, guru kita juga, iaitu yang bahagia Ustaz Jafri, yang turut sama-sama dengan kita berkongsi tentang beberapa perkara tentang redha Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan topik kita pada pagi ini mendekati keredaannya, beberapa tips yang dikongsikan. Dan mungkin untuk permulaan Ustaz, kita raikan dulu soalan daripada rakan kita yang bertanya menerusi Facebook. Nazni Bakar, soalan pertama. Assalamualaikum Ustaz dan dai yang dirahmati. Waalaikumsalam warahmatullahi. Soalan saya Ustaz, di dalam situasi menghadapi COVID-19 ini, perlukah kita redha dengan ketentuan segala musibah yang diturunkannya walaupun kita bukanlah antara punca penyebabnya? Bagaimana jika seseorang itu asyik merungut dengan musibah ini? Mohon penjelasan daripada Ustaz dan didalui dengan ucapan jazakallah khair. Suatu soalan yang cukup baik daripada Nazni Bakar di Facebook. Terima kasih Kak Nazni yang bertanya. Baik, terima kasih terima kasih Dai Ana. Terima kasih juga kepada guru kita Ustaz Jafri yang telah bersama dengan kita sebentar tadi. Moga Allah berkati. Amin, dan seluruh murid-murid pelajar-pelajarnya lah mendapat keselamatan insya-Allah. Meraihkan soalan sebentar tadi ni Puan Nazni tadi kan, dia tanya berkait tentang bagaimana pula dalam situasi suasana kita sekarang ini yang diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam tempoh PKP ataupun pandemik COVID-19 ini. Beginilah, dalam Quran telah lama Allah Ta'ala menyebutkan qul la yusibana illa ma kataballahu lana. Katakanlah bahawa tidakkan datang sesuatu, takkan diturunkan sesuatu berupa musibah ini melainkan ianya illa ma kataballahu lana. Kalau tengok dari segi perbahasan ulama-ulama tafsir, kataballahu lana, Allah Ta'ala tidak menggunakan kataballahu alaina. Dia menggunakan perkataan kataballahu lana. Artinya di situ adanya kebaikan di sebalik kesusahan. Adanya kebaikan di sebalik musibah yang datang itu. Yang mana musibah ataupun dia musibah ni jangan nampak benda tak elok kan. Apa jua yang menimpa pada kita semuanya musibah sebenarnya. Semuanya musibah. Dapat kereta musibah. Dapat naik pangkat musibah sebenarnya. Musibah. Siapa sangka dengan pangkat itu menyebabkan seseorang tu jauh daripada Allah? Siapa sangka? Dia musibah. Sebab itu ada satu doa saya nak kongsi doa yang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kongsikan pada kita untuk kita sama-sama amalkan. Riwayat Imam Bukhari, kata baginda Nabi, ma yusibul muslim min nasabin wala wasabin wala hammin wala huznin wala adha wala ghammin hatta syaukati yushakuha illa kafarallahu biha min khatayahu. Riwayat Imam Bukhari. Kata Nabi Muhammad SAW, tidak ada sesuatu pun yang menimpa seseorang Muslim, sama ada kepenatan, kesakitan, kebimbangan, kedukaan, penderitaan, kesedihan, hatta duri yang mencucuknya sekalipun, melainkan Allah akan hapuskan dosa-dosanya disebabkan perkara itu. Riwayat Imam Bukhari. Jadi kalau tengok huraian para alim ulama, apa yang baginda Nabi Muhammad SAW sebutkan tadi ini antaranya apa? Pertama sekali, musibah berbentuk nasabin. Nasabin ini lebih kepada kepenatan. Penat. Kita dalam mengurus keluarga, dalam tempoh stay at home ni, penat ke? Baru faham macam mana penatnya para guru kan? Selama ni duk komplain cikgu, apa cikgu ni asyik nak merotan pelajar ke apa, nak cubit pelajar. Sekarang ni kat rumah ada buat macam tu tak? Ada pegang hanger ke, ada buat apa-apa tak? Baru faham perasaan cikgu-cikgu sekalian di luar sana. Jadi baru tahu. Ditelan mati emak, di luar mati bapa. Lepas tu tak berani nak telan. Takut batal puasa. Itu pertama, nasabin, kepenatan. Yang keduanya, wasabin. Wasabin ni lebih kepada kesakitan. Sakit sama ada tercucuk, tertusuk apa-apa, ataupun kita para suami, jari tangan kita masuk dalam handbag isteri kita. Orang perempuan ni kena hati-hati. Dalam beg tangan orang perempuan banyak jerangkap samar. Jerangkap samar. Kita biasa akan tercucuk dia punya jarum. Geram sungguh. Jarum peniti tu. Jarum peniti dia tu. Banyak sungguh jarum-jarumnya tu. Jadi kena macam tu, jangan duk marah pula. Jangan marah. Ingat-ingat Tuhan banyak sikit. Hapus dosa. Pagi tadi lambat bangun subuh. Macam tu. Ataupun kutuk penceramah mungkin. Yang ketiga. Yang ketiganya, hammin.
Hamil itu lebih kepada kebimbangan. Bimbang belum kahwin lagi, bimbang macam mana tahun ni tak ada bazar, tak boleh nak berniaga, ada yang dah ambil cuti dah nak berniaga, tak boleh nak berniaga tepung pelita, nak berniaga roti john tak ada kan. hanya boleh penghantaran saja. Jangan bimbang. Doa tadi pun Nabi hadis tadi pun mengajar kita bahawa jangan bimbang, kerana ini semua akan ada bentuk penghapusan dosa daripada Allah Ta'ala. Ataupun juga disebut huznin, kedukaan, duka mengenangkan pemergian arwah ayah, pemergian ayah, maupun ada di kalangan ahli keluarga yang diuji Allah dengan COVID-19 ini ataupun sebagainya. Lagi apa? Adha, penderitaan lebih kepada hati, dikecam netizen, dikutuk, di viral dalam grup WhatsApp sebagai orang yang tak bertanggungjawab. Ini ada lebih kepada penderitaan hati ni. Dan ghammin lebih kepada kesedihan terhadap sesuatu yang baru, yang bersifat mengejut. Mengejut. Semalam baru sembang dengan keluarga tersayang. Pagi dapat berita, patut kau tak angkat, rupa meninggal dah dalam tidur. Jadi ini semua, bagi menjawab soalan tadi itu, adalah suatu bentuk Allah nak hapus dosa. Betul. Kita ni dosa banyak ni, Banyak mana kita pun tak tahu. Tapi yang pastinya banyak. Kadang-kadang ada orang dia merasakan dia tak berdosa pun, kata ulama, dosa. Allah. Dia bajet bagus. Aku ni tak tahulah nak semayang taubat. Apa aku nak taubat? Aku tak ada dosa. Itu pun kata ulama boleh jadi dosa tu. Dan di hujung tadi puan bertanyakan soalan tadi tu, di hujung sekali, bagaimana kalau seorang tu pula dia macam mana tadi? Dia tak boleh nak terima apa semua ni kan. Betul. Imam Al-Ghazali rahimahullah, Hujatul Islam, menyebutkan tanda-tanda seseorang itu mogok dengan Allah. Dia tunjuk perasaan ni pun banyak. Protes, tak setuju, mogok, apa semua ni. Macam-macam cara. Kalau dengan majikan, dia angkat spanduk apa semua. Tapi ada manusia, kata Imam Al-Ghazali rahimahullah, boleh letak di ruangan komen tu ya. Catat benda ni. Tanda-tanda orang mogok dengan Allah apa dia? Iaitu apabila, kata Imam Ghazali, dia meninggalkan kebiasaan. Tak makan, tak mandi, tak mau jumpa orang. Kalau WhatsApp tu agak left group kot. Pasal apa ni? Sejak kematian suami, sejak dihentikan kerja, sejak tak dapat berniaga. Dia tak boleh terima, tak mau mandi. Rambut dah jadi apa? Mak lampir apa ni? Hang ni pasal apa? Aku dah tak boleh berniaga bazar tahun ni. Aku geram. Tak boleh. Itu tanda mogok pada Allah. Itu tanda kita protes pada Allah Ta'ala. Sebab itu tajuk redha ni penting. Redha dengan ketentuan Allah, salah satu daripada bentuk redha seorang hamba kepada Tuhan dia. Allahu Akbar. Mengubah kebiasaan kita daripada perkara yang kita tunjukkan kita punya ketidakpuasan hati. Ini perkara yang kita kena hindari dalam kita menuju keredaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan para penonton yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, banyak lagi yang akan kita perkatakan. Saudara terus kekal di rumah. Dakwah biar tanyalah Ustaz yang sampaikan. Biar tahu jangan keliru. Kembali selepas ini. Alhamdulillah, mendekati keredaannya. Topik yang masih lagi kita bincangkan, topik mendekati keredaannya bersama yang berbahagia Al-Fadhil Ustaz Muhammad Ilyas Ismail. Terima kasih kepada para penonton yang telah pun bertanyakan soalan, dan bagi anda yang ingin mengajukan sebarang persoalan atau kemusykilan, boleh terus hubungi kami di talian 0377261603 ataupun menerusi aplikasi WhatsApp di 011123364480. Ada terus ke laman rasmi Facebook kami Tanyalah Ustaz TV3. Tinggalkan komen di dalam di bawah poster untuk episod pada hari ini, iaitu mendekati keredaannya. Dan bagi anda yang menonton kami menerusi FB Live, jangan lupa untuk tekan butang kongsi, sebar luaskan, mudah-mudahan bermanfaat insya-Allah. Dan di TV9 seperti biasa kita wawarkan juga sekali lagi, kita bersiaran tambahan 30 minit sehingga jam 8.30 pagi. Dan yang berbagi Ustaz dan juga para penonton yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kita raikan lagi soalan daripada rakan kita yang bertanya menerusi Facebook. Imran Syakir, Assalamualaikum Ustaz dan Da'i. Waalaikumsalam warahmatullahi.
Ada hadis yang menyatakan redha Allah terletak pada redha ibu bapa. Bagaimana pula dengan seorang mukmin yang siang malam, pagi petang bermunajat dan tawakal kepada Allah, sedangkan dirinya tidak pernah mendapat redha daripada kedua ibu bapanya. Bagaimana pula dengan orang yang telah kematian ibu dan bapa? Apakah tanda redha bagi mereka? Mohon kupasan daripada Ustaz. Jazakallah khair kathir. Ni satu soalan yang cukup baik daripada saudara Imran Syakir yang bertanya. Kadang-kadang kita solat, kita zakat, kita puasa, macam-macam. Tengok orang susah, tolong. Tapi dalam keadaan itu, ada krisi yang mungkin berlaku antara dia dengan ibu bapa. Jadi sedikit Ustaz. Baik, terima kasih. Dalam kehidupan, dia sebenarnya, terima kasihlah pada yang mengaju soalan ni, sebab dia salah satu daripada poin saya ni sebenarnya. Nak sebut berkait dengan tingkat-tingkat menuju redha. Redha ada setengahnya itu kita mohon redha dengan amalan. Betul. Ada setengah redha kita mengharapkan dengan keredaan makhluk. Keredaan makhluk yang macam mana? Bukan yang dimaksudkan oleh Ustaz Jafri dalam hadis tadi tu, tapi keredaan mak bapak kita. Mak bapak kita. Sebab kalau tengok mana-mana ayat Quran sekalipun, sama ada surah An-Nisa ayat 36 sekalipun, Allah Ta'ala menyebutkan antara ranking ataupun turutan golongan yang mesti kita santuni, buat baik ialah lil walidain. Lepas lil walidain wal aqrabin, kaum kerabat, adik-beradik terdekat. Lepas tu barulah wal yatama wal masakin dan sebagainya. Rupanya keredaan mak bapak ni penting dalam sebuah hadis riwayat Imam Tirmizi nombor hadis 1821. Hadis bertaraf hasan. Baginda Nabi SAW ada menyebutkan, ridha Rabbi fi ridhal walid wa sakhtu Rabbi fi sakhtil walid. Keredaan Allah itu terletak pada keredaan mak bapaknya. Dan kemurkaan Allah juga terletak pada kemurkaan ibu ayahnya. Artinya di sini ialah adab seorang anak terhadap mak bapaknya, tapi perlu digaris bawahkan, perlu dinota kakikan, nota kaki iaitu mak bapaknya pula yang mentaati Allah. Jika mana tidak ada ketaatan, la ta'ata lil maksiyah, tidak ada ketaatan pada bab-bab kemaksiatan. Artinya kalau mak bapaknya menyeru ke arah buat benda yang tak baik, apa tak bagi sembahyang, itu gugur dia punya ketaatan. Tak boleh nak taat. Taat mesti pada benda yang baik maupun mengerjakan amal soleh sahaja. Ada nasyid juga berkait tentang keredaan mak bapak ni. Dulu ada lagu kumpulan apa Hijah ke apa, dia kata maridallahu illa fi ridha'il walidaini. Tengok YouTube pula lepas tu. Tak boleh panjang-panjang sangat. Banyak lagi konten lain ni. Jadi keredaan mak bapak itu merupakan salah satu juga buruan kita dalam usaha meraih redha Allah Subhanahu wa taala. Sedikit ulasan. Allahu akbar. Mudah-mudahan terjawab persoalan rakan kita yang bertanya, dan yang bagi Ustaz Ilyas dan juga para penonton yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Juga menarik pada pagi ini kita bersama dengan tetamu undangan yang cukup istimewa dan cukup menginspirasikan kisahnya di talian pada ketika ini. Nun dari seberang tambak dari Singapura, Encik Muhammad Nur, atau lebih mesra dengan panggilan Encik Kino. Assalamualaikum Encik Kino. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Alhamdulillah, terima kasih Encik Kino kesudian bersama kita pada pagi ini. Sama-sama, terima kasih kerana sudi menjemput saya Ustaz. Alhamdulillah. Bagaimana keadaan situasi COVID-19 di Singapura? Kalau kami di Malaysia, Cik Kino, sedang menuju ke arah PKPB, Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat, insya-Allah. Dan bagaimana pula keadaan di Singapura? Mungkin boleh kongsikan sedikit. Di Singapura ni dia dipanggil CB, Circuit Breaker. Okey. Di mana Singapura baru extend lagi sehingga 1 hari bulan 6. Tapi keadaan di sini alhamdulillah terkawal Ustaz. Cuma yang buat tinggi tu ialah daripada foreign workers, mereka yang tinggal di dormitories. Kerana diorang punya number tu melonjak-lonjak sehingga 1,000 lebih. Tapi kalau lokal hanya 5 orang, 6 orang, paling tinggi pun 15 orang je Ustaz. Allahu Akbar. Alhamdulillah, mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan, ketabahan kepada kita untuk mendepani ujian ini, Encik Kino. Dan sedikit Encik Kino tentang penghijrahan sejarah ataupun kisah-kisah penghijrahan Encik Kino yang cukup menginspirasikan Encik Kino, yang kita maklum tentang bagaimana seorang yang berusaha untuk masih lagi menjalani kehidupan dan keadaan untuk mengenal Allah Subhanahu Wa Taala dengan pengalaman-pengalaman pahit yang lalu. Sedikit daripada Encik Kino tentang kisah pengalaman Encik Kino. Okey Ustaz, saya just cut it short kisah silam saya. Saya ni bekas seorang gangster, bekas seorang penjual dadah dan bekas seorang penagih dadah. Saya cuci tangan tu Ustaz tahun 2001. Allah. Di mana itu kali terakhirlah saya keluar daripada penjara.
Tapi saya belum berubah Ustaz. Itu hanya untuk 3 bulan je. Lepas Allahu 3 Akbar. bulan tu saya kembali kepada trafficking. Tetapi Alhamdulillah Ustaz, mungkin Allah nak beri saya jalan. Allahu Allah tu Maha Penyayang. Saya ditangkap lagi sekali tapi disuspek dan mereka tidak dapat jumpa evidence. So saya ditahan riman selama seminggu. Itu kalau saya kena, saya akan ke tali gantung Ustaz. So pulang daripada tahanan tu, riman selama seminggu, saya balik, saya flush barang-barang semua. Daripada situ saya niat saya ingin berubah Ustaz. Hinggalah sekarang, daripada tahun 2001, sekarang 2020, dah 19 tahun Ustaz. Allahu Akbar. Ini satu kisah yang cukup menginspirasikan sebenarnya untuk bagi mereka yang ingin berubah supaya dapat berjuang sebenarnya dengan diri sendiri, Cik Kino. Dan sedikit Cik Kino, mungkin sebagai soalan yang kedua, pernahkah Cik Kino terfikir bahawa kehidupan yang Cik Kino lalui itu, kepahitan yang dilalui mungkin adalah berpunca daripada redha ibu bapa yang mungkin tidak disertai dengan kehidupan Cik Kino yang pernah dilalui disebabkan redha ibu bapa yang mungkin Cik Kino tak dapat? Sedikit. Saya ni dulu dah dikatakan dah macam anak derhaka Ustaz. Allahu Akbar. Berbual dengan mak tu tak pernah cara baik, selalu berkasar, menengking. Dan saya tak pernahlah pedulikan arwah mak saya tu. Arwah mak saya tu dah meninggal Ustaz, dah 6 tahun meninggal. Memang saya tahu dia tak pernah putus doa, tak pernah putus asa terhadap saya. Tapi bila saya nak berubah tu memang saya ada janji pada diri saya, insya-Allah bila saya berubah ni saya akan jaga arwah mak saya. Apa yang dia nak tu alhamdulillah Ustaz dapat saya berikan dengan rezeki yang Allah beri tu sebagai seorang usahawan. Cuma yang saya tak dapat beri dia tu rumah je Ustaz. Saya dapat sewakan dia rumah je. Cik Kino, seandainya arwah ibu Cik Kino berada di hadapan Cik Kino pada ketika ini, dan apakah Cik Kino merasakan bahawa beliau akan berasa bangga dengan perubahan yang telah pun berlaku pada Cik Kino? Sedikit. InsyaAllah Ustaz memang sudah tentulah walaupun semasa dia hidup tu saya sudah dapat rasa apa yang Allah beri waktu inilah. Memang dia dapat merasakannya. Allah. Seperti saya katakan, apa yang dia nak tu, dia nak pembantu, dia nak itu, dia nak ini. Semua saya dapat tunaikan hajat dia. Cuma yang satu tu saya sangat rasa Ustaz bila dia dah meninggal. Kerana bila saya sebagai seorang bisnes Ustaz memang kita ni berusaha, kita bertawakal, kita berdoa minta pada dia kerana rezeki tu datang daripada dia. Betul. Jadi selalu tu bila bisnes saya down, kalau masih ada arwah mak tu, saya cuma approach mak saya. Saya beritahu dia, saya minta dia doakan untuk saya. Allah. Alhamdulillah Ustaz, lepas tu bisnes akan naik balik. Tapi memang sekarang saya rasa Ustaz bila mak tu dah tak ada, nak minta dia doa tu dah tak ada. Memang kita sendiri doa tu kadang kita masih belum lambat. Datangnya lambat sikit Ustaz. Tak seperti doa seorang ibu. Itu yang paling power sekali lah. Cuma sekarang ni mintalah doa ibu mertua pula. Dah tak ada mak tapi saya masih ada mak mertua. Tapi Cik Kino, kalaulah Cik Kino mungkin tidak keberatan untuk berkongsi sedikit tentang perasaan kehidupan yang Cik Kino lalui sekarang dan juga perubahan yang telah pun berlaku dalam kehidupan Cik Kino mungkin berbeza dengan kehidupan pahit. Walaupun dulu duit banyak Cik Kino, saya memahami dalam konteks kita dari sudut kemewahan, mungkin Cik Kino merasai perkara itu, tapi kebahagiaan itu dilihat seolah-olah hilang daripada kehidupan Cik Kino. Dan sekarang kehidupan Cik Kino mungkin telah berubah 360 darjah dan mungkin sebagai inspirasi untuk para penonton Tanya Ustaz pada pagi ini, sebagai nasihat yang terakhir, kata-kata terakhir untuk kita semua, insya-Allah Cik Kino. Dia punya perbezaan tu memang banyaklah Ustaz. Kalau macam dulu tu hidup kita tu seperti tak ada hala tujuan Kita tak pernah rasa hati. Yang penting tu hati kita nak kena tenang Ustaz. Betul. So kalau waktu dulu tu ke mana-mana kita pergi, kita akan rasa risau apa. Tapi alhamdulillah waktu sekarang ni apa yang saya rasa ni memang jauh bezalah dia punya ketenangan, dia punya kebahagiaan. Saya pernah lagi 2 tahun lepas saya bisnes saya jatuh teruk Ustaz. Di mana saya juga ada loan yang harus dibayar. Saya ada satu bulan overhead saya sebanyak $120,000 Ustaz. So Allah. Ustaz bayangkan 1 tahun tu 1 juta lebih. Bila bisnes tu down Ustaz, memang pada permulaan tu saya memang kena teruk lah. Saya stres hingga saya tak boleh berbual. Tapi bila saya fikir balik, saya ingat balik rezeki tu datang daripada Allah. Kenapa saya harus fikirkan yang lain? Jadi saya lebihkan amat ibadah saya. Alhamdulillah Ustaz, lama-lama benda tu datang balik. Hidup saya berubah balik. Saya semakin tenang Ustaz. Tidak seperti dulu, walaupun dulu tu duit banyak tapi kita tak tenang.
Dan kita tak tahu duit tu mana yang kita belanjakan duit-duit tu. Cukup time duit habis. Walaupun sebagai seorang penjual ada Ustaz, dia punya income ni memang gila habis lah Ustaz. Allahu Akbar. Memang gila habis. Tapi bila saya berubah tu Ustaz, yang tinggal pada saya hanya jam tangan je Ustaz. Mana duit tu semua memang saya tak tahu. Tapi bila sekarang ni, bila kita redha, kita minta pada dia dengan rezeki yang dia beri, duit ke mana pun kita tahu mana duit yang kita agihkan tu. So kita tak risau. Dan sekarang saya tak pernah risau Ustaz. Ada duit ke tak ada duit, saya tetap yakin dia yang Maha Pemberi. InsyaAllah. Terima kasih Encik Kino, satu perkongsian yang cukup menarik dan juga cukup menginspirasikan kami di Tanyalah Ustaz TV3 dan juga TV9 mendoakan mudah-mudahan Encik Kino diberikan kesihatan yang baik, diberikan kekuatan untuk terus menghadapi kehidupan yang penuh dengan ujian ini. Saya teringat Encik Kino sedikit yang terakhir sebelum kita putuskan panggilan telefon di sini, di mana kita bermula tidak penting. Yang penting ialah bagaimana kita berakhir, Encik Kino. Mudah-mudahan menjadi inspirasi kepada kita semua. Terima kasih Encik Kino. Sehingga jumpa lagi. Assalamualaikum Encik Kino. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Ya, Ustaz, satu kisah yang cukup menginspirasikan, yang kalau kita pun mungkin kalau duduk di tempat Encik Muhammad Nur bin Ismail ni mungkin satu ujian yang cukup besar. Mungkin Ustaz ada sedikit ulasan ataupun komen dengan kisah yang dikongsikan Ustaz tadi Ustaz. Terima kasih Dayana dan juga sahabat kita Cik Kino dari Sembawang, Singapura, daripada Republik Singapura yang sekarang ini mereka juga kurang lebih melalui tempoh seperti kita, cuma istilahnya circuit breaker ataupun pemutus rantaian. Jadi maknanya walaupun begitu, apa yang dikongsikan tadi itu sangat menginsafkan kita semua. Ingat, setiap kali dalam kehidupan kita, kalau kita melakukan dosa, ingat, dosa itu akan menjadi penghalang kepada rezeki kita. Apa jua bentuk dosa kita buat ni, Nabi Muhammad SAW, baginda Nabi ada bersabda, kata Nabi, wa inna rajul la yuhramu rizq bi dhanbi yusibuh. Kata Nabi SAW daripada Sauban radhiyallahu an, kata Nabi, sesungguhnya seseorang akan terhalang daripada rezekinya kerana dosa yang ia lakukan, riwayat Imam Ibnu Majah. Allah. Maknanya dosa yang kita buat ni dia akan jadi penghalang kepada rezeki kita. Pasal apalah yang aku tak dapat rezeki ni, pasal apa? Cuba cek balik, muhasabah balik. Dosa kita sama ada dosa dengan mak bapak, dosa dengan Allah, dosa terhadap sesama makhluk barangkali yang kita mungkin tak sedar. Dan satu yang menarik yang saya nak kongsikan, perkongsian daripada Cik Kino tadi ni. Ingat kawan-kawan ya, Imam Ibn Qayyim Al-Jauzi pernah menyebutkan, kata Imam Ibn Qayyim, tanda-tanda seseorang itu, bila dia dapat rezeki pula kita panggil apa? Harta. Ya. Dia dapat suatu harta yang haram, dia akan cenderung buat benda haram. Tu je. Dia macam ni. Ada juga orang dapat harta haram tapi pergi buat umrah. Ada, tapi dia terlalu, dia panggil apa, sikit sangat. Ada tapi tak banyak. Kebanyakannya ialah orang dapat duit haram, dia akan cenderung buat benda haram. Dia akan cenderung. Itulah tanda-tanda haramnya harta tu. Dia cenderung hati dia nak kacau orang, nak khianat, nak zalim, nak segala-gala yang jahat, yang haram, sebab harta yang mengiringi kehidupannya itu harta haram. Harta haram. Sebab itu tidak keterlaluan. Ulama-ulama dulu menyebutkan setengahnya itu. Kenapa kadang ahli keluarga ada yang tak dengar cakap, malas semayang ke apa. Mungkin, kita tidak kata pasti, kita kata mungkin ada kaitan dengan soal rezeki. Kata sebahagian ulama juga, rezeki membentuk hati. Sangkut bicing pula. Sekali lagi. Rezeki pada. Betul lah. Rezeki membentuk hati. Rezeki halal, rezeki berkat membentuk hati yang baik dan taat. Tapi kalau rezeki haram, rezeki itu ataupun harta yang dapat itu melalui syubhah sekalipun, dengan jalan penipuan, maka dia akan cenderung, nak buat benda jahat. Barangkali kisah silam yang dikongsikan oleh Encik Kino sebentar tadi ini cukup memberikan satu kesedaran buat kita bahawa dalam hidup jangan pernah bimbang, jangan pernah risau tentang soal rezeki. Kita rezeki ni ada banyak, ada Anas ya. Kalau ada kesempatan saat lagi kita cerita. Rupanya rezeki ni pun ada 8 malah lebih bentuk-bentuk rezeki dari Allah. Ini sebagai satu panggil apa Dayana? Sebagai satu semangat. Semangat pada kawan-kawan yang mungkin tahun ni
tak dapat nak melangsungkan perniagaan dia, tak dapat. Kita faham. Ramadan ni sampai disebut Ramadanomics tau. Punyalah orang menjana income, menjana pendapatan menerusi Ramadan. Yang tempah bajunya, yang cateringnya, yang berbuka puasanya, yang segala-gala orang ambil peluang kesempatan, yang bazarnya lagi. Tapi tahun ni semua tu tak ada. Tapi jangan bimbang. Allah jamin ada banyak lagi rezeki. Kalau sempat ada 8 rezeki. 8. Tapi cerita tadi tak bagi macam mana ni cerita? InsyaAllah boleh sambung sikit Ustaz tentang kisah RM1 tadi Ustaz. Redha yang tadi kita sebut redha birizqillah ataupun redha dengan rezeki Allah itu, yang kisah budak tadi itu, dia bawa RM1 hilang RM1. Dia menangis kuat, datang pakcik lain tanya pasal apa menangis. Dia kata sebab saya hilang RM1. Oh, kalau hilang RM1 tak payah menangis sangatlah. Nah, pakcik tu bagi RM1. Lagi kuat budak tu menangis. Pakcik tu pelik pasal apa, dah dapat duit pun lagi kuat menangis. Kata budak tu, kalaulah saya tak hilang. Kalau saya tak hilang RM1 tadi, sekarang mesti dah jadi RM2. La ilaha illallah. Memang dia satu kisah yang agak menyindir masyarakat. Itulah realiti kita. Perkara yang nampak di depan mata tak disyukuri, selalu dibimbangi perkara yang belum pasti milik dia. Apa yang ada jarang disyukuri, apa yang tiada sering dirisaukan. Itu. Jangan dirisaukan benda yang belum dapat dan belum pasti. Yang sedia dapat, syukur. Sebab apa? Sebab dalam kehidupan kita ini, apa jua ditentukan sebaiknya oleh Allah. Yesterday is a history. Ini Encik Kino. Dia ada gelombang Singapura sikit. Dia cakap mutih. Yesterday is a history. Tomorrow is a victory. Today, you jawab sendiri. Wallahualam. Allah Akbar. Tu dia jawab sendiri. Jawab sendiri. Allah Akbar. Satu perkongsian yang cukup menarik. Mudah-mudahan menjadikan satu inspirasi kepada kita. Dan Fadil Ustaz banyak lagi yang akan kita kongsikan. Dan menarik selepas ini juga kita akan bersama dengan tetamu istimewa juga untuk mengetahui siapakah tetamu yang akan kita temu buas selepas saja kita kembali ini. Terus kekal di rumah, dakwah biar tanyalah Ustaz yang sampaikan. Biar tahu jangan keliru. Kita bersifat sejenak, kembali selepas ini. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام. Ya Allah, sesungguhnya kami berlindung denganmu ya Allah daripada penyakit gila, kusta, sopak dan sebarang jenis penyakit yang menggerunkan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Alhamdulillah, terima kasih dan terima kasih. Kurang lebih tepat sejam kita bersiaran semestinya dalam rancangan Tanyalah Ustaz, Detik Muhasabah. Biar tahu, jangan keliru. Terima kasih kepada anda yang telah pun sama-sama sudi mengantarkan sebarang persoalan atau kemusykilan. Terima kasih kepada yang mungkin komen di Facebook, yang share, yang tekan butang kongsi video yang kita kongsikan pada hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat insya-Allah. Dan saudara terus sama-sama kita membantu pihak kerajaan hentikan rantaian COVID-19 dengan kita terus kekal di rumah jika tidak ada keperluan untuk kita keluar dan juga pergi ke sesuatu tempat insya-Allah. Dan yang bahagia Ustaz, masih lagi kita membicarakan topik mendekati keredaannya dan Ustaz Ilham Ismail, kita nak raikan lagi soalan. Tapi sebelum tu Ustaz, kita seperti yang kita war-warkan, kita telah pun berada di studio pada ketika ini tetamu istimewa kita yang kita sebutkan untuk sama-sama kita temu bual kisah beliau. Tapi sebelum tu Ustaz, mungkin sebagai satu soalan yang kita raikan dulu di Facebook Ustaz, yang bertanya Laila Dela Rosa Ustaz. Assalamualaikum Ustaz dan Naim. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ini satu soalan di Facebook. Laila, soalan saya, jika seorang suami itu tidak pernah solat dan jarang pula berpuasa, tetapi isteri pula sebaliknya, adakah masih ada redha dari Yang Maha Esa untuk isteri dan anak-anaknya? Mohon perkongsian ilmu Ustaz. Terima kasih Ustaz dan Naim. Soalan ni kita akan jawab selepas ni Ustaz, kerana telah pun bersedia tetamu kita yang akan kita temu bual, iaitu Encik Rafiq Rahman atau lebih mesra dengan panggilan ataupun dengan nama Pian Cecupak yang telah pun berada bersama kita pada pagi ini. Assalamualaikum Encik Rafiq Rahman. Waalaikumsalam. Apa khabar?
Baik, Alhamdulillah Ustaz. Selamat berpuasa kita. Alhamdulillah, selamat berpuasa. Mungkin nak bertegur sapa dengan Ustaz Ilyas sedikit. Ya, boleh. Ya, Assalamualaikum Encik Rafiq. Sihat ha? Alhamdulillah. Dah sarapan ke? Dah subuh. Sarapan. Sahur Ustaz, sahur. Sahur okey. Aku terlajak Mungkin sedikit Encik Rafiq, mungkin sebagai kita kata perkongsian sama-sama dengan para penonton Tanya Ustaz pada pagi ni yang mengikuti sejarah ataupun pengalaman-pengalaman yang mungkin boleh dikongsikan oleh Encik Rafiq tentang bagaimana hidayah yang menyapa kehidupan diri Encik Rafiq menjadi orang yang semakin dekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, berubah dan juga kembali bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk inspirasi dan juga semangat kepada kita sebenarnya. Sebab semua manusia tidak lari daripada melakukan kesilapan, tetapi sebaik-baik orang yang silap ialah yang kembali bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sedikit Encik Rafiq. Allahu Akbar. Naik bersama saya Ustaz. Allahu Akbar. Terima kasih. Saya dulu pakai susuk lah. 35 belian dengan 4 emas dalam tubuh badan saya. Allahu Akbar. Kononnya saya nak kelihatan hebat lah, nampak cantik, nampak manis dan yakin pada penampilan dan dipandang manis. Buat apa kerja semua saya, orang kata dapat job tu memang banyak lah. Masa saya pakai susuk tu lah. Dan saya berjanji pada diri saya, masa saya pakai tu umur saya 19 tahun. Dan saya berjanji di waktu umur 40 tahun saya akan buang segala susuk yang saya pakai. Apabila umur saya 40 tahun, saya buang segala susuk saya. Saya tunaikan janji saya. Sehinggalah saya jatuh sakit, koma. Dan Allah dah tunjukkan semua kesilapan lalu di alam koma. Dan saya manusia yang paling bodoh apa yang saya lakukan dululah. Allahu Akbar. Tetapi saya bersyukur kerana saya masih lagi ada di dunia ni untuk mengenali dengan lebih dekat Allah Subhanahu Wa Taala. Saya menyesal dengan apa yang saya lakukan. Jadi sebagai kita kata Encik Rafiq, untuk apa yang Encik Rafiq lakukan yang pernah dilalui itu mungkin berfikir untuk mendapat kita kata pandangan daripada manusia, kita kata redha daripada orang ramai, dan mungkin kita kata kesilapan yang dilakukan itu mungkin dalam keadaan sebenarnya untuk itu tujuannya. Dan pernah tak Encik Rafiq mungkin sebagai perkongsian bersama dengan para penonton Tanya Ustaz terfikir bagaimana apa yang dilakukan itu apakah mengundang kemurkaan Allah ataupun redha Allah ketika melakukan perkara tersebut Encik Rafiq? Sedikit. Saya tahu. Cik Rafiq menyedari perkara tersebut? Dahulunya saya amat jahil lah. Subhanallah. Hanya orang kata, hanya Islam pada nama lah. Allahu Akbar. Semua dosa saya buat. Dan saya tak kenal halal haram. Tidak kenal Allah sepenuhnya. Saya jahil dalam segalanya. Sehinggalah saya jatuh sakit dan koma. Dalam koma tu saya disedarkan. Saya terima kasih pada Allah lah yang memberi peluang kedua untuk saya berada kat bumi Allah ni. Allahu Akbar. Satu kisah. Syukur Alhamdulillah saya kenal. InsyaAllah. Kenal Allah sekarang ni lah, saya bersyukur. Dan Encik Rafiq, terima kasih atas kesudian untuk berkongsi dengan kita pada pagi ini walaupun dalam keadaan yang kesihatan kurang mengizinkan. Kami di Tanya Ustaz mengucapkan terima kasih dan mendoakan kesihatan yang baik kepada Encik Rafiq. Mudah-mudahan diberikan kekuatan, ketabahan untuk mengarungi kehidupan yang penuh dengan ujian ini Encik Rafiq. InsyaAllah. Dan terima kasih dan doakan kami di Tanya Ustaz. Mudah-mudahan Allah berkati kita semua. Salam Ramadan. Assalamualaikum Encik Rafiq. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih Ustaz.
Ya, sama-sama. Allahu Akbar Ustaz. Satu perkongsian juga ya. yang memuhasabah diri kita juga sebenarnya Ustaz. Bahawa kita dalam kehidupan ni para penonton tidak lari daripada melakukan kesilapan Ustaz. Sedikit mungkin kata-kata semangat dan motivasi dan sekaligus menjawab kepada persoalan Laila Dira Rosa tentang bertanya seorang suami yang tidak pernah solat dan jarang pula berpuasa. Tapi isteri pula sebaliknya Ustaz. Jadi terbalik, dia jadi macam tak teli kat situ Ustaz. Jadi apakah masih ada redha dari Yang Maha Esa untuk isteri dan anak-anaknya Ustaz? Kita nak taat suami tapi suami pun dalam keadaan macam itulah Ustaz. Ya, betul-betul. Terima kasih juga perkongsian kita kata riwayat hidup, pengalaman hidup yang begitu menyedarkan kita. Sememangnya pengalaman itu adalah guru yang senyap. Ya, dia mengajar kita semua secara diam. Begini, dalam sebuah hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, saya nak kaitkan sekaligus soalan ini dan juga perkongsian sebentar tadi. Nabi ada menyebutkan thalathun muhlikatun, 3 perkara yang akan memusnahkan, 3 perkara yang akan membinasakan kamu, iaitu pertama sekali Nabi sebut syuhu muta'un, iaitu engkau ini kekal ataupun engkau ini kedekut, tangkai jering kedekut. Yang keduanya wahawan muttabaun, engkau mengikut hawa nafsu engkau. Rasa nak kelihatan cantik, kau pergi susuk ke apa-apa benda yang haram yang dimurkai Allah, kau pergi buat. Contohlah pengalaman silam kan, ataupun kau buat perniagaan yang akhirnya menipu orang semua. Wahawan muttabaun, kalau kau komen dekat Facebook ke Instagram, kau rasa geram, hantam jari tu rasa berapi keyboard tu. Meletup-letup geram. Wahawan muttabaun, orang yang mengikut hawa nafsu. Dan yang ketiganya ialah wa i'jabul mar'i bi nafsihi, iaitu dia takjub dengan diri dia. Aku ni handsome lah. Aku rasa aku dengan Ustaz Ilyas tu jauh sangat. Aku ni dengan Kaibaha. Contoh. Lebih kurang contoh. Tengok kan begini. Itulah sajalah bagi semua tengok kan. Allahu Akbar. Dia shock sendiri. 3 perkara kita ulang nanti tolong catat dekat ruang komen yang menonton di Facebook yang face to TV. Tulislah kat mana-mana. 3 perkara yang memusnahkan. Pertama kedekut, yang keduanya mengikut hawa nafsu, dan yang ketiganya iaitu takjub dengan diri sendiri. Maka begitulah juga dengan persoalan yang ditanyakan sebentar tadi ni, iaitu berkait dengan suami dia yang kita katakan menyimpang daripada kehendak sebenar Allah Subhanahu Wa Taala, sedang isteri dan anak-anaknya elok semua. Adakah benda itu nanti akan mengundang kemurkaan Allah? Begini puan, selagi mana puan dan anak-anak sedikit demi sedikit menasihatkan suami itu, insya-Allah mudah-mudahan dalam rahmat Allah. Ingat, kalau diam daripada menasihat ataupun melakukan amar makruf ini, maka kalau diam disebut sebagai syaitan bisu. Satu orang yang membiarkan kemaksiatan berleluasa ataupun berlanjutan maksiat itu, dia biarkan je. Biarlah satu hari nanti dia berubahlah. Tak boleh tanpa ada sebarang bentuk usaha, nasihat, teguran, berbincang. Itu. Tapi kalau puan dah buat dah, nasihatlah, ajak dia tengok TV, tanyalah ustaz sekali, macam-macam lah, kuliah semua dah dengar, pun masih begitu lagi, selebihnya serahkan pada Allah Ta'ala. Serahkan pada Allah Ta'ala. Do the best, let God do the rest. Biar Tuhan buat yang seterusnya, ataupun Tuhan lebih tahu apa yang sebaiknya. Sebab ini kisah sangat berkait rapat dengan yang berlaku kepada Asiah. Asiah isteri kepada Firaun. Tuan-tuan, dalam dunia ni mana ada manusia paling teruk melainkan Firaun. Dan di sisinya pula manusia, wanita yang solehah, Asiah ni isteri Firaun, dirakamkan Allah Taala dalam surah At-Tahrim ayat yang ke-11, iaitu doa Asiah. Dia kata, Rabbi bnili indaka baitan fil jannah wa najini min fir'auna wa amalihi wa najini minal qaumiz zalimin. Sadaqallahul azim. Doa Asiah, wahai Tuhanku, binalah untukku sebuah rumah di sisimu dalam syurga dan selamatkan daku dari Fir'aun dan perbuatannya yang kufur dan buas zalim, serta selamatkan daku daripada kaum-kaum yang zalim. Ini doa Asiah. Suami dia Firaun. Jadi saya ingat suami kita walau macam mana perangai pun, dia taklah Firaun. Dia tak Firaun. Dia setakat hempah pintu peti air. Dia tak jadi Firaun. Doa pada Allah. Doa macam mana Ustaz? Doa moga suami itu dapat hidayah. Kalau isteri, isterilah. Doa moga isteri dapat hidayah. Doa dia dapat petunjuk. Berapa kali saya mau doa Ustaz? Doalah berkali-kali sampai kita dah tak ada lagi.
Allahu alam. Deep Ustaz. Macam tu lah. Hashtag bro cuba. Hashtag bro cuba. Allahu Akbar. Satu nasihat dan juga kata-kata semangat sebenarnya menginspirasikan kita Ustaz, sebab bila mana kita hidup dalam keadaan yang ujian yang cukup mencabar dalam kehidupan kita. Kadang-kadang isteri baik, suami baik, anak pula Allah uji dalam keadaan. Mungkin kalau anak tu 8 orang, 7 orang ni dalam keadaan yang okey, tapi mungkin seorang tu Ustaz. Sebab tu terkadang kita walaupun dah baik, orang pandang kita ustaz, tapi sebenarnya kita dalam nak mendidik anak pun kita masih lagi baru nak start Ustaz. Allahu Akbar. Dan para penonton yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala dan juga yang membahagia Ustaz, kita raikan lagi soalan daripada rakan Facebook kita yang bertanya. Ram Desaru, Assalamualaikum Ustaz dan Da'i Anas. Waalaikumsalam warahmatullahi. Salam Ramadan dan selamat berpuasa. Ya, Ramadan Karim. Saya ingin bertanya, apakah perbezaan antara mendekati dan mendapatkan keredaan? Adakah orang yang tidak melakukan apa-apa amalan atau perbuatan dijauhkan daripada mendapat keredaan Allah Subhanahu Wa Taala? Mohon penjelasan. Terima kasih. Duduk tak buat apa Ustaz, relax. Kalau Allah takdir syurga, syurgalah. Macam mana kan? Allah tentu. Jadi pemahaman yang begitu Ustaz. Tanda-tanda Allah Ta'ala sayangkan hamba-Nya itu ialah Allah akan sibukkan hamba-Nya itu dengan perkara kebaikan. Ini yang disebut dan dinukilkan oleh para alim ulama ya. Saya sebutkan sekali lagi. Tanda-tanda Allah Ta'ala sayang satu hamba, Allah sayang kepada hamba-Nya itu, tandanya ialah Allah akan sibukkan seseorang itu dengan perkara kebaikan. Tengok, dalam Ramadan ni, dialah manusia yang paling sibuk dalam ketaatan. Bagi dia, PKP, stay at home, stay strong atau duduk di homestay, bagi dia sama. Bagi dia sama. Maksudnya sama dari sudut apa? Dari sudut amalan dia. Dia pulun sejak daripada lepas subuh tadi, dia tengok sekejap, tanyalah Ustaz. Kan nanti habis rancangan kita ni, dia buka Quran. Lepas buka Quran pula, nanti dia buka lah live Facebook siapa-siapa Ustaz macam mana Da'i Anas buat ceramah ke apa, dia tengok pula. Nanti kejap lagi sebelum nak zuhur, dia qailulah. Dia tidur seketika sebelum zuhur. Bangun daripada zuhur sekejap lagi ni, bangun daripada zuhur pula. Bangun daripada qailulah sekejap lagi, dia sembahyang zuhur berjamaah dengan ahli keluarga semua. Lepas tu, nampak tak hidup dia non-stop ibadah. Itu tanda Allah sayang satu orang. Tapi kalau Allah Ta'ala tidak suka akan satu hamba-Nya itu, tandanya apa? Allah akan sibukkan orang itu dengan perkara yang lara. Dengan perkara-perkara yang sia-sia, tidak mendatangkan apa faedah. Ya Allah, dia punya menggosok telefon tu daripada pagi tu. Menggosok sungguh. Gosok. Dia gosok sungguh-sungguh. Orang gosok periuk tak apa lagi. Dia gosok telefon. Kadang tu data dah habis lah. Dia gosok lagi. Mesej-mesej lama. Lalai lalai sangat ni. Lalai, lara. Tok-tok dulu-dulu, pagi-pagi bulan puasa Ramadan ni, pagi-pagi kan, buka Quran. Tok lah ni buka WhatsApp. Dia baca WhatsApp susu dah, WhatsApp cucu. Dia tengok, ambil Ustaz takkan tak boleh main WhatsApp? Boleh. Quran tu, dia Ramadan ni Quran. Quran. Kami duduk dengar nasyid-nasyid tak boleh. Nasyid pun okey, tapi Quran. Sibukkan diri dengan perkara kebaikan, maka itu cara untuk menjemput redha Allah Ta'ala. Ataupun untuk mendekatkan diri kita dengan keredaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Cuma dah lalang ni saya nak sebut sikit. Zikir. Waktu kita dalam usaha nak menyibukkan diri mendapat redha Allah ini, begini. Ada satu zikir boleh ramai-ramai pakai amalkan. Zikir ini dalam sebuah hadis maupun satu peristiwa di mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam baginda Nabi lepas daripada solat subuh, selesai pada subuh, kemudian Nabi memerhatikan salah seorang isteri baginda, Juwairiyah radhiyallahu anha, dalam keadaan masih lagi berzikir, masih lagi dalam keadaan beribadah, masih lagi wirid maupun tengah bermunajat kepada Allah Ta'ala. Dan sampailah ke waktu duha, Nabi tengok masih lagi Juwairiyah radhiyallahu anha masih duduk lagi dalam keadaan berzikir, mengingati Allah kan, beramal ibadah masih lagi sampai ke duha. Maknanya daripada subuh, lepas subuh tadi sampai ke duha tu. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi pun mengajarkan. Nabi mengajar satu benda yang lebih smart way. Cara yang lebih pintar, cara yang lebih bagus meraih redha dan kasih sayang Allah, iaitu maukah aku ajarkan suatu zikir, amalkan dia sebanyak 3 kali.
Okey, yang menonton nanti boleh rakam masuk dalam grup WhatsApp. Suruh anak cucu semua beramal dengan zikir ni sama-sama. Yang pernah amal, istiqamah. Teruskan, konsisten. Yang belum tahu, pagi ni baru tahu. Rakam. Lepas tu, jangan rakam saja. Rakam dan amal. Doa atau zikirnya ialah Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatih. Sekali lagi. Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatih. Ulang sebanyak 3 kali di pagi hari. Pagi ke Ustaz? Bila-bila? Dia seeloknya zikir ni pagi dan petang. Atau mana-mana waktu, saya tak kisah. 3 kali ulang. Maka kata Nabi Muhammad SAW, ia menyamai dengan apa yang kau lakukan, wahai Juhairiyah. Daripada tadi, lepas subuh tadi tu, sampailah ke duha ni. Seolah-olah 3 kali ulang zikir ni dah boleh mendapat ganjaran seumpama tadi dah tempoh tadi. Senang. Antara lain tasbih ataupun zikir tadi tu apa dia? Iaitu kita memuji, kita mensucikan Allah Allah SWT. Maha suci Allah, dengan segala pujian bagi Allah. Sebanyak bilangan makhluknya, menurut keredaannya dan juga menurut kebesaran arasy-Nya, dan sebanyak paparan kalimahnya. Itu antara maksudnya lah. Maknanya kita berzikir tadi tu ulang dan ulang sama-sama. Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatih. Jadikan tu sebagai amalan kita. Sibukkan lidah dan mulut kita dengan zikir. Mudah-mudahan kita mendapat redha Allah. Amin, insya-Allah. Mudah-mudahan kita amalkan sebagaimana yang telah pun dikongsikan oleh Yang Berbahagia Fadil Ustaz. Kita sudah tak sudah Ustaz, kita dah pun sampai ke penghujung untuk penamat di siaran TV3 kita. InsyaAllah kita akan sambung siaran tambahan 30 minit di TV9 selepas pada ini untuk kita kata meneruskan perkongsian tentang mendekati keredaannya. Banyak lagi yang akan kita kongsikan, akan kita perkatakan. Jadi saudara, sedang penonton yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, terus kekal di rumah. Dakwah biar tanyalah Ustaz yang sampaikan. Kita berakhir di sini di TV3, jumpa di TV9 kembali selepas ini di TV9 insya-Allah. Biar tahu, jangan keliru. Luput siang, malam berganti, cahaya terang gelap menjadi. Dugaan datang berulang kali, sabar tenang, redha didekati. Alhamdulillah, siaran tambahan 30 minit. Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru, detik muhasabah. Kita kembali di TV9. Alhamdulillah, terima kasih kepada para penonton yang masih lagi terus setia bersama dengan kami dan terus menghantarkan sebarang persoalan atau kemusykilan. Boleh terus hubungi kami di talian 03 77261603 atau hantarkan menerusi aplikasi WhatsApp di nombor 011-1233-6480 atau terus ke laman rasmi Facebook kami, tinggalkan komen di Facebook Tanyalah Ustaz TV3. Sebar luaskan video Facebook kita pada pagi ini di live Facebook, mudah-mudahan bermanfaat insya-Allah. Masih lagi bersama Yang Berbahagia Fadil Ustaz Muhammad Ilyas Ismail. Ustaz kita nak raikan lagi soalan daripada rakan kita dan tajuk kita masih lagi mendekati keredaannya. Dan para penonton, kita lihat soalan Ustaz di WhatsApp rakan kita yang bertanya. Assalamualaikum Da'i dan Al-Fadil Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Seperti yang dibicarakan oleh Al-Fadil, dosa kita menjadi penghalang rezeki, seterusnya penghalang kepada mendapat keredaannya. Persoalannya, bagaimanakah kita ingin mengaudit, dia guna istilah mengaudit dosa-dosa yang kita pernah lakukan dengan cara yang terbaik
untuk mendapatkan keredaannya. Mohon pencerahan Ustaz dan terima kasih yang berbagai dai, terima kasih juga. Sama-sama ingin tahu bandar utama. Ni dia tak bagi nama Ustaz, tanpa nama. Tanpa nama. Ingin tahu Ustaz. No name. Silakan Ustaz. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala ada berfirman antara lain ayat, kata Allah, ya ayyuhallazina amanu taqullah wal tanzur nafsu ma qaddamat lighadin wattaqullah ila akhiril ayat. Sadaqallahul azim. Allah Taala ada menyebutkan, wahai orang-orang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan lihatlah apa-apa yang telah kamu laksanakan, apa yang telah kamu perbuatkan sebelum ini, lighadin, untuk nak dibawa menghadap Allah Subhanahu wa taala, dan di akhiri ayat itu wattaqullah, bertakwalah kamu sekalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu antara sifat orang bertakwa kurang lebih saya kongsikan ada 4 ya, sifat orang bertakwa ada 4. Kurang lebih ni secara ringkas jelah, artinya adab kita dengan Allah Taala itu. Pertama sekali kena ada sifat iaitu muhasabah. Muhasabah ni maknanya menghitung-hitung kekurangan diri, menghitung-hitung kekurangan diri. Okey. Yang keduanya ialah muraqabah. Muraqabah maknanya sentiasa merasakan diri itu diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala, ataupun juga membawa maksud macam ihsan juga ya, anta'budallaha ka'annaka tarah. Kemudian yang ketiganya ialah disebut sebagai muaqabah. Muaqabah ni maknanya mendenda diri. Mendenda diri. Contoh, pagi tadi lewat bangun subuh ataupun malam tadi terlanjur bicara dengan suami, tertinggi suara. Jadi suami pun kecil hati. Jadi sebagai nak muaqabah, mendenda diri tu acana tu. Macam mana nak buat? Abang, hari ni kari masak ketam. Ketam masak kari. Balik. Ketam masak kari, sayang masak hari ni. Pasal apa pula hari ni rajin masak ketam? Pasal semalam ada dosa lah. Hari ni mau taubat dengan abang, mau reda suami. Itu caranya muaqabah. Lewat bangun subuh, ada buat keterlanjuran apa-apa, taubat dengan Allah, denda diri, pergi bagi sumbangan kat mana-mana orang susah ke, orang yang tak berkemampuan. Dan yang keempatnya ialah mujahadah. Mujahadah ni artinya bersungguh-sungguh dalam tiap amalan yang kita buat. Dalam tempoh kita berpuasa ini dengan imanan wahtisaban, dengan penuh keimanan dan berkira-kira moga Allah ampun dosa. Akhirnya Allah akan ampunkan dosa kita. Kurang lebih begitu Dayana. Allahu akbar. Mudah-mudahan terjawab persoalan rakan kita yang bertanya, dan lagi Ustaz kita raikan lagi soalan daripada rakan Facebook kita yang bertanya, Nurul Hidayah Saifuddin. Ini antara penonton setia kita Ustaz. Assalamualaikum Ustaz dan Naim. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apakah peluang mencari keredaannya lebih mudah di bulan Ramadan ini? Bagaimanakah cara untuk mengambil peluang di bulan Ramadan untuk menggapai keredaan Allah Subhanahu wa taala? Apakah tanda bagi mereka yang sudah mendapat keredaannya? Sekian, terima kasih. 3 soalan cukup menarik. Peluang untuk mencari keredaan ini lebih mudah adakah berlaku di bulan Ramadan saja ataupun di bulan yang lain? Dan bagaimana langkah ataupun cara untuk kita menggapai redha Allah dan tanda kita dah dapat redha Allah Subhanahu wa taala Ustaz? Baik, terima kasih. Ramadan Al-Mubarak ini suatu bulan yang penuh dengan kemuliaan, sebab itu digelar sebagai Sayyidus Syuhur, raja segala bulan. Artinya kalau bercakap tentang soal berkat, Ramadan lah yang paling banyak. Kalau bercakap tentang rahmat, Ramadan lah yang paling banyak limpah rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sangat sesuailah kita nak memburu kasih sayang Allah, redha Allah di bulan ini. Sebab itu kalau tengok ayat perintah puasa di bulan Ramadan, ayat selalu kita dengarlah surah Al-Baqarah ayat 183 tu, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam tu kan. Pada ayat yang sama juga ataupun pada dalam ruang ayat yang lebih kurang sama juga, Allah Taala juga ada menyebut berkait tentang apa? Fa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, sesungguhnya aku dekat. Sesungguhnya aku dekat. Setengah ulama tafsir maupun ulama ulumul Quran menyebutkan ini merupakan suatu signal ataupun suatu tanda daripada Allah nak menunjukkan perkaitan di antara ibadah puasa dengan kasih sayang Allah itu sangat dekat. Malah kalau dalam ayat yang lain Allah Taala sebut apa? Wasta'inu bis-sabri was-salah. Mohonlah pertolongan kepada Allah dalam keadaan sabar dan solat. Setengah ulama juga menafsirkan mohon pertolongan pada Allah, sabar itu membawa makna puasa.
Solat membawa makna doa. Oh, artinya minta tolong pada Allah dengan jalan puasa dan doa. Puasa dan doa. Bukankah ini jalan untuk mendapat redha Allah? Dengan berpuasa. Baik itu Nabi sangat suka, kalau waktu-waktu lain lah, puasa sunat. Nabi suka sangat puasa. Kenapa? Nabi suka amalan diangkat ketika sedang berpuasa. Kan, sedang berpuasa. Malah dalam hadis pun, Nabi Muhammad SAW, Nabi sendiri mengingatkan bahawa orang yang berpuasa ini sendiri, kalau dia puasa tu dalam keadaan yang bersungguh-sungguh, doanya tak ditolak. Apa kata Nabi? Inna lis-saim 'inda fitrihi da'watan la turaddu. Kata Nabi, orang yang berpuasa itu doanya itu mustajab, pasti tak ditolak. Sebab itu jom perbanyakkan doa. Apa yang kita nakkan sangat ketika ini, diangkat penularan COVID-19 ini, diangkat, dihapuskan segera. Moga dapat imarahkan masjid dan surau kembali, ataupun doa apa lagi? Anak keputusan bagus, anak jadi baik, suami insaf, isteri jadi baik. Apa saja doa, perbanyakkan doa. Juga doa mendapat redha Allah, yang sering imam-imam suami-suami masing-masing doa. Kalau dia doa lah, kalau dia pun tak hafal doa tu ulang Allahumma barik lana situ, teruk juga. Kan, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Kan, nanti kita akan bincang sikit antara martabat ataupun cara untuk nak mendapat redha Allah ni, pelbagai jalan dia, insya-Allah. Ustaz. Dan Ustaz, berikutnya para penonton yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala dan juga yang berbahagia Ustaz, kita ada pemanggil di talian pada ketika ini. Assalamualaikum. Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dai Anas dan juga Ustaz Ilyas Ismail. Saya Omar Abdul Majid dari Felda Cini Timur 3, Pekan Pahang. Assalamualaikum Ustaz dan Dai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Haji Omar lambat sikit hari ni telefon. Ya, terlambat sikit lah Ustaz, pasal banyak saya mengisi ruang tadi itu, jadi kita pun kemudian je lah. Alhamdulillah ada juga redha dengan apa yang kita terima pada hari ini lah. Ya, jadi soalan saya begini Ustaz, kadang-kadang kita ni ialah cakap dengan kawan-kawan pun selalu nasihat kita, apabila satu-satu ujian datang, kalau yang ujian yang baik-baik itu tak apalah Ustaz. Alhamdulillah semua menyebut redha dengan apa yang Allah beri. Tapi bagaimana dengan ujian yang lain, ujian yang contohnya musibah yang menduka cita kan Ustaz. Contohnya macam ibu ayah meninggal musim-musim COVID-19 ni, kalau meninggal bukanlah Ustaz tak faham, kita faham Ustaz ya. Tak boleh nak tengok, tak boleh nak apa semua. Jadi mereka tak redha Ustaz. Payah nak redha, bukan senang sebagaimana kita bercakap ya mengenai redha ini. Jadi mereka ni kadang-kadang tak redha. Kata Ustaz tadi, dengan ketentuan qada daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti kita sedia maklum Ustaz ya. Rukun iman kita ada 6. Kalau kita belajar matematik di sekolah, 6 tolak 1 jawapan dia 5. Tapi rukun iman dalam Islam, kalau 6 tolak 1 dia tak, jawapan dia tak jadi 5 Ustaz, dia jadi kosong. Jadi bagaimanakah kalau kita tak redha dengan satu-satu musibah yang datang, ujian yang datang, bolehkah ia merosakkan akidah kita ke? Bagaimana ke Ustaz apabila kita tak redha dengan satu-satu ujian yang datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala? Itu soalan saya pada Ustaz pagi ini. Terima kasih banyak Ustaz dan Dai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu soalan yang cukup menarik daripada Tuan Haji Omar Abdul Majid, walaupun bagaimana Ustaz sebut tadi lewat sedikit lah. Dia banyak kekangan masa tu diisi mungkin dengan dia menonton dulu, kemudian baru dia ulas berdasarkan apa yang Ustaz sampaikan. Jadi terima kasih kepada Encik Omar Abdul Majid yang bertanya soalan dari Felda Cini Timur, Pekan Pahang. Saya teringat bila mana sebut tentang mangsa yang mungkin tak dapat nak bersama dengan ahli keluarga ataupun di kuarantin, ataupun yang lebih menyayat hati yang mungkin telah pergi bertemu dengan Allah dan keadaan ahli keluarga tak dapat sama-sama untuk menguruskan pengebumian jenazah dan sebagainya. Dan ada yang terbaru saya melihat bagaimana di berita harian disebutkan tentang ada yang anak menggunakan drone untuk mengikuti pengurusan pengebumian jenazah ahli keluarga yang telah pergi bertemu dengan Allah. Jadi sedikit daripada Ustaz. Terima kasih Haji Omar, Dai Anas, semua para penonton yang dirahmati Allah sekalian. Dalam usaha kita nak mendapat redha Allah ini,
dia ada banyak jalan-jalannya itu. Salah satu yang mungkin saya sebut di awal ini, iaitu adalah dengan bersabar dengan musibah yang didatangkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga kan Allah rakamkan dalam Quran surah Ali Imran ayat 146. Ali Imran ayat 146 kata Allah Taala, wallahu yuhibbus sabirin. Sesungguhnya Allah Taala cinta, Allah sayang kepada hamba-hambanya yang bersabar. Allah sayang pada hambanya yang bersabar. Sebab dalam ayat yang lain, orang yang bersabar ini, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Orang yang bersabar ini akan mendapat ganjaran yang tidak terhitung ganjarannya itu. Disebutkan juga ulama tafsir, antaranya ganjarannya berupa syurga yang dia akan dapat nanti. Sabar atas ujian yang menimpa kita. Namun sabar-sabar ini pun, kata Haji Omar tadi ni, senanglah cakap sabar-sabar ni. Kan dulu kan ada seorang perempuan sedih tu, Nabi pun nak nasihatkan dia, nak nasihat dia, takwalah pada Allah. Dia marah balik. Kau cakap banyak lah, kau tak duduk di tempat aku lah, senang cakap mah. Sedang dia tak sedar Nabi cakap tu. Dia tak perasan. Kadang-kadang dalam hidup memang macam tu. Bila tengah sedih sangat, seolah-olah dia macam blackout sekejap. Dia tak nampak dah siapa yang sedang menasihati dia. Apa patut dia buat. Dia macam tenggelam, hilang punca. Akhirnya tak lama lepas tu baru dia perasan, oh Nabi nasihat tadi ni. Alah, dia jumpa balik Nabi, minta maaf baliklah. Tapi sekarang dah sabarlah. Sekarang dah sabarlah. Nabi membetulkan persepsi. Nabi kata, innamas sabru 'inda sadmatil ula. Kata Nabi, sabar itu pada hentaman yang pertama. Ingat, sabar itu pada hentaman yang pertama. Hadis riwayat Bukhari, nombor hadis 1283, hadis sahih. Pada hentaman yang pertama, pada ketika benda tu jadi, time tu sabar. Itu darjat sabar yang paling tinggi. Kalau kata na'udzubillah lah, bawa kereta orang langgar, gam langgar kereta kita, time tu sabar, time tu sabar. Kalau dah peristiwa tu dah berlalu setahun, lepas tu cerita dengan anak cucu, baru ni apa ni, atuk kereta kena langgar. Tapi dah sabarlah sekarang ni. Dah setahun dah. Sabar apa dah. Dia mesti sabar pada hentaman yang pertama tu. Benda tu mula jadi, orang kutuk, orang cela, apa jualah kecaman orang pada kita. Sabar pada ketika itu, maka dia akan mendapat ganjaran yang besar di sisi Allah. Malah dalam hadis Nabi SAW menyebutkan, innallaha idza ahabba qauman ibtalahum. Allah Taala ni kata Nabi, Allah kalau dia sayang satu-satu kaum maupun hambanya itu, apa dia? Ibtalahum. Allah akan bagi dia bala ataupun Allah akan bagi ujian kepada dia. Tu tanda Allah sayang tu. Allah akan uji dia. Faman radiya falahu ridha. Siapa-siapa yang redha dengan apa yang Allah datangkan itu, maka Allah redha pada dia. Wa man sakhata falahu sakhtun. Tapi siapa-siapa yang tak boleh terima, duk marah dia, kenapa aku yang kena ni semua, maka Allah juga murka kepadanya. Hadis riwayat Imam Tirmizi. Mudah-mudahan terjawab. InsyaAllah mudah-mudahan terjawab persoalan sahabat kita yang bertanya sebenarnya tadi menerusi panggilan telefon. Dan Fadil Ustaz, mendekati keredaannya dan juga para penonton banyak lagi yang akan kita kongsikan. InsyaAllah kita terus kekal di rumah dakwah Biar Tanyalah Ustaz yang sampaikan kembali selepas ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi सबसे दुनिया में पागल है. ये दर्द इधर में, दर्द उधर में, बस चुप करो यार. ये गार के बेटो है, चक्कर लगन नहीं है. Faham ke tak tu? Okey, walau siapa pun kita, dalam bahasa apa pun kita betul-betul tolong duduk kat rumah. Jangan jalan-jalan, jangan pergi ke sana, jangan pergi ke sini, supaya kita dapat pulih seperti sedia kala. Jadi duduk dengan keluarga, jaga keluarga baik-baik, dan terus kita dirahmati. Siang malam berganti, cahaya terang gelap menjadi, bermacam dugaan Allah menguji, pasrah reda takdir ilahi. Alhamdulillah, sehingga ke hujung rancangan masih lagi terus setia bersama dengan kami Tanyalah Ustaz
biar tahu jangan keliru detik muhasabah. Mudah-mudahan sekadar apa yang telah pun kita kongsikan pada hari ini memberikan kekuatan, inspirasi pada kita untuk kita sama-sama beramal. Dan saya rasa masih lagi belum terlambat untuk saya mengucapkan salam Ramadan Mubarak dan juga selamat hari bekerja kepada seluruh yang bekerja. Mudah-mudahan kerja kita diangkat di sisi Allah Subhanahu Wa Taala sebagai satu ibadah. Amin, insya-Allah, mudah-mudahan. Dan masih lagi kita bersama yang berbahagia Ustaz Ilyas Ismail dalam topik mendekati keredaannya. Fadil Ustaz, kita raikan lagi soalan daripada rakan kita yang bertanya menerusi WhatsApp. Assalamualaikum Ustaz dan Naim. Waalaikumsalam warahmatullahi. Soalan saya Ustaz, bagaimanakah untuk kita menjadikan hati kita bersih dan redha dengan ketentuan daripada Allah Subhanahu Wa Taala? Terkadang jiwa kita kacau, tak boleh menerima dan redha dengan segala apa yang telah pun kita lalui. Minta pencerahan Ustaz daripada Idris dari Kampung Namek, Sik Kedah. Kampung Ustaz ni. Orang Sik. Mu tak klik kapung ke orang. Berkeluar dah. Kan. Makan teh mu ada sedap ni. Dia cakap macam siap sikit. Jangan ingat planet Namek pula. Kampung Namek ni lain. Para penonton yang dirahmati Allah sekalian. Jiwa kacau, mahupun rasa tak tenteram, tak tenang ni semua banyak faktor, banyak faktor. Selain daripada jiwa itu dalam keadaan kekosongan, faktor syaitan pun tak ketinggalan. Kata Allah Ta'ala, wa may ya'shu an zikri rahman nuqayyid lahu syaitanan fa huwa lahu qarin. Siapa-siapa yang meninggalkan ingatan kami Al-Quran, maka Allah akan nuqayyid lahu, Allah akan bagi kepada dia syaitan wa walahu qarin. Syaitan, nak kata syaitan pula. Syaitan itu sebagai pendamping. Qarin. Syaitan sebagai pendamping dia. Siapa? Orang yang meninggalkan Al-Quran. Jangan pernah tinggal. Quran sama ada dibaca, didengar, difahami, dihayati, diamalkan. Kalau tinggal semua bentuk Quran yang kita sebutkan tadi ni, maka syaitan akan jadi pendamping dia. Maka saya ingat perkara yang paling penting di sini, banyak tip-tip yang nak dikongsi. Memadailah dengan kita mendampingi Al-Quran. Moga kita dijauhkan daripada syaitan. Ada sedikit request ataupun permohonan permintaan daripada penonton dan Ustaz untuk Ustaz ulang sedikit perkongsian zikir yang Ustaz bacakan sebentar tadi untuk murah rezeki, untuk yang subuh tadi tu Ustaz. Subhanallah wa bihamdihi tu Ustaz. Sedikit Ustaz. Kalau boleh kita rekod lah Ustaz kan. Rekod lah rakan-rakan. Hashtag. Biar tahu jangan keliru, tanyalah Ustaz. InsyaAllah sikit. Okey. Zikir yang mana Nabi ajarkan supaya diamalkan 3 kali pada waktu pagi, kerana dia menyamai seperti mana amalan selepas daripada subuh sampai duha nanti ni. Apakah zikirnya? Subhanallah wa bihamdihi, Subhanallah wa bihamdihi, adada khalqihi wa ridha nafsihi, adada khalqihi wa ridha nafsihi, wa zinata arshihi, wa zinata arshihi, wa midada kalimati. Subhanallah wa bihamdihi, adada khalqihi wa ridha nafsihi, wa zinata arshihi, wa midada kalimati. Gitulah ya. Boleh buat album sebenarnya tu. Saya tolong backup suara tu. Allahu Akbar. Okey, ada harmoni dia semua ada Ustaz. Lebih kurang tak boleh lebih-lebih sangat. Mudah-mudahan kita dapat sama-sama amalkan dan kita simpan baik-baik catatan zikir ni untuk kita sama-sama sebarkan dan amalkan insya-Allah Ustaz. Dan kita raikan lagi para penonton yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Soalan daripada rakan Facebook kita yang bertanya berikutnya, Nur Yaya. Assalamualaikum Ustaz dan Naim. Waalaikumsalam warahmatullahi. Soalan saya, apakah hubung kait antara redha dan rela serta tawakal? Hubung kait antara redha, rela serta tawakal, dan apakah hikmah mendekati redha? Mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih. Biar tahu jangan keliru Ustaz. Ya, dari sudut pengistilahannya itu pasti dia ada perbezaannya. Ya, tawakal itu maknanya kita dah berusaha ataupun dalam tengah berusaha itu juga kita
tawakkal, wakil, mewakilkan Allah untuk memberikan yang terbaik atas usaha yang kita laksanakan ini. Macam Raja Zulkarnain kan dalam surah Kahfi kan, sebab maknanya dia nak mencapai kejayaan dengan usaha, fa'atba'a sababa, dia mengikut sebab untuk berjaya. Begitu. Ada setengah mungkin lain kesempatan lah, lain kali kita cerita lah ya. Ada rezeki dengan usaha kita, ada rezeki kadang-kadang kita tak buat apa-apa pun Allah bagi tanpa disangka-sangka, kan, min haitsula yahtasib, kan, daripada jalan yang tak disangka. Macam-macam bentuk Allah Taala akan kurniakan. Cumanya bagi untuk kita nak sama ada kalau rela, pasrah, ini semua. Kalau rela, kadang-kadang ada setengah orang kaitkan dengan keterpaksaan. Macam buat je lah, kena rela jugalah jadi isteri, kena rela lah semayang, kan nanti mak mentua kata. Dia lebih berketerpaksaan. Tapi kalau redha ini, sekali lagi kita sebutkan seperti mana di awal tadi saya ada sebutkan, orang yang dia redha dengan apa yang dia buat, termasuklah dia sudi menerima dengan senang hati dan lapang jiwa dia ketika apa yang dia buat itu. Itu maknanya dia redha benar-benar dengan apa yang dia buat. Cuma sikit tambahan. Saya rasa dah hujung dah kita ni. Tak tahulah, rasa macam hujung kan? Janganlah sesekali duk komplain suami yang jadi imam tu asyik mengulang ayat sama saja. Jangan Kak. Untung tahun ni imam punya best tak best, siap boleh tidur dengan tu imam tu. Imam lain tak boleh, laki orang tak boleh. Salam cium tangan. Salam cium tangan. Jadi kena syukur satu. Dan kalau dia ulang qul huwallah itu sekalipun tiap rakaat 8 pun semuanya, jangan bimbang, kerana itu ada pahalanya. Malah dia juga amalan membaca surah Ikhlas ini pun, ada seorang sahabat kan kerap baca sangat qul huwallah ataupun surah Al-Ikhlas itu. Dia sendiri kata dia suka sangat baca surah Al-Ikhlas itu sebab li'annaha sifatur rahman fa ana uhibbu an aqra biha. Saya suka, cinta sangat surah Al-Ikhlas ini kerana dia adanya sifat-sifat rahman Allah. Kata Nabi, akhbiruhu annallaha yuhibbuh, bagi tahu pada laki-laki yang suka baca qul huwallahu ahad tadi sampai habis, Allah pun cinta kepadanya sebab dia cinta membaca surah Ikhlas. Tapi bukan maknanya sahabat Nabi ni banyak ayat lain hafal, tapi sebagai pahala nak topak-topak, kita duk pulung qul huwallah saja pun sikit-sekala topaklah ayat lain pula, dapat lagi banyak pahala. Ada perkembangan, kan ada perkembangan. Kemajuan. Wallahu a'lam. Alhamdulillah, mudah-mudahan apa yang kita dengar dapat kita sama-sama amalkan dan juga sampaikan. Fadil Ustaz dan juga para penonton, kita dah pun sampai di penghujung rancangan, dan saya kira itu juga tadi juga merupakan sebagai daripada kesimpulan. Dan terakhir Ustaz, mungkin untuk kita mengundang keberkatan daripada Allah Subhanahu wa taala, sedikit Ustaz doa, mudah-mudahan Allah berkati kita. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal jununi wal judhami wa min sayyi'il asqam. Allahumma iftah lana qulubana fi talabil ilmi warzuqna ikhlasu fihi wal amalu bihi wan nashru bihi hatta ya'tiyanal yaqin. Ya Allah, kurniakan kami ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik dan amalan yang diterima. Ya Allah, kami berlindung padamu ya Allah daripada penyakit sopak, penyakit kusta, penyakit gila dan segala penyakit dan wabak yang berbahaya ya Allah. Ya Allah, bukakan pintu hati kami untuk menuntut ilmu dan senantiasa dikurniakan keikhlasan dalam menuntut ilmu dan beramal dan menyebarkan ilmu hinggalah kami meninggal dunia ya Allah. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih bahagia Fadil Ustaz Ilyas Ismail dan juga para penonton. Jangan lupa untuk terus ikuti rancangan Tayangan Ustaz pada esok hari dengan topik Meraih Ilmu bersama sahabat saya moderator Da'i Azrin dan ahli panel Ustaz Zulramli Razali. Mudah-mudahan apa yang kita dengar dapat kita sama-sama amalkan dan juga sampaikan. Ingat, bagaimana kita bermula tidak penting, yang penting bagaimana kita berakhir. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berkati kita. Salam Ramadan, sehingga berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.